Jangan sentuh dia lagi. Pembantu rumah itu menyerang istri jutawan itu. Jangan sentuh dia lagi. Jeritan Aisyah memenuhi setiap sudut kondominium, seolah-olah dindingnya sendiri turut bergegar. Jangan sentuh dia lagi. Suara itu bukan rayuan, tetapi satu perintah. Ia keluar dari kerongkongnya dengan kekuatan yang dia sendiri tidak tahu ada padanya dan bergema di ruang tamu yang silingnya tinggi, sementara sarung tangan kuningnya masih menitiskan air dari mop yang baru dilepaskannya ke lantai. Datin Sofia Hasan berada di lantai, bukan karena Aisyah menolaknya. Dia sendiri yang berundur, terkejut dengan sesuatu yang tidak dijangka dilihatnya di mata seorang pembantu rumah. Maruah, pandangan yang mengatakan ada batas, dan dia baru sahaja melampauinya. Makcik Halimah menangis dalam diam dari kerusi rodanya di tepi tingkap. Tangannya digenggam di atas lutut dan air mata mengalir di pipinya tanpa dia melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Cermin matanya telah jatuh ke lantai dalam pergelutan sebelum itu. Tiada siapa yang mengambilnya lagi. Dato' Razlan Tan Sri Ahmad tiba lewat. Dia memang selalu lewat. Dia membuka pintu dengan kunci tanpa mengetahui apa yang akan ditemuinya dan terpaku di ambang pintu dengan tangan masih memegang tombol. Matanya melilau melihat adegan itu dalam beberapa saat. Istrinya di lantai, pembantu rumahnya berdiri menuding jari ke arah istrinya, ibunya menangis di tepi tingkap. Dia tidak berkata apa-apa, Aisyah juga tidak, tetapi dia tidak menurunkan jarinya. Datin Sofia yang mula bercakap dengan suara yang tahu bagaimana untuk dimodulasi agar kedengaran terluka. Razlan, wanita ini menyerang saya mahu awak pecat dia sekarang juga. Dato' Razlan memandang Aisyah. Aisyah memandangnya. Ada sesuatu dalam pertukaran pandangan yang berlangsung terlalu lama, bukan jenis jeda yang ada antara majikan dan pembantunya. Sesuatu yang lebih kuno, sesuatu yang Datin Sofia tidak dapat baca, tetapi secara naluri meresahkannya. Apa yang berlaku di sini? Tanya Dato' Razlan, dan suaranya kedengaran lebih penat daripada marah. Makcik Halimah, kata Aisyah dan nadanya kini berbeza, lebih dingin, lebih tenang, tetapi tidak kurang tegas. Istri awak merampas rantai pusaka yang dia pakai selama 40 tahun, rantai arwah ayah awak. Dia mencampakkannya ke lantai dan menyuruh Makcik Halimah berhenti menangis kerana katanya mencemarkan suasana. Kesunyian yang menyusul adalah jenis yang lain. Dato' Razlan tidak memandang Datin Sofia, dia memandang ibunya. Makcik Halimah mengangguk sedikit dengan mata terpejam, seolah-olah mengesahkan itu dengan suara yang kuat lebih sukar daripada yang dia boleh tanggung. Datin Sofia bangun dari lantai dengan keanggunan yang terlatih, membersihkan gaunnya dengan tapak tangan. Mereka melebih-lebihkan, itu kemalangan, dan lagipun pembantu rumah ini tidak berhak menjerit kepada saya dalam rumah saya sendiri. Ini rumah ibunya, kata Aisyah tanpa bergerak. Aisyah, kata Dato' Razlan dengan amaran lembut dalam suaranya. Ya, Ensik Razlan. Dia mengambil mop dari lantai, menyandarkannya ke dinding dengan tenang, dan kemudian membongkok untuk mengambil cermin mata Makcik Halimah. Dia mengembalikannya dengan hati-hati, memegang tangannya seketika. Saya sudah selesai untuk hari ini. Jika awak perlukan saya akan berada di dapur. Dia pergi tanpa tergesa-gesa, tanpa air mata, tanpa drama. Datin Sofia mengikutinya dengan pandangan sehingga dia hilang di koridor dan sesuatu dalam ekspresinya berubah. Bukan kemarahan yang ada di situ, tetapi perhitungan. 6 jam kemudian, Aisyah duduk di bilik kecil yang diperuntukkan kepadanya di hujung kondominium dengan belakang tegak dan kaki di lantai memandang dinding. Dia tidak menyesal. Itu yang paling mengejutkannya tentang dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya dia telah belajar bahwa orang sepertinya tidak boleh membiayai kemewahan untuk tidak menyesal, bahwa ada hierarki dan melanggarnya ada harganya. Tetapi kali ini tidak. Ada sesuatu dalam gambaran Makcik Halimah dengan cermin mata di lantai dan tangannya menggeletar, yang telah memadamkan semua mekanisme penahanan yang telah dibinanya bertahun-tahun. Teleponnya bergetar. Satu mesej dari kakaknya Siti dari Pulau Pinang. Macam mana? Semua oke? Aisyah mengambil masa seketika sebelum menjawab. Ya, semua oke. Berbohong melalui mesej lebih mudah. Dia mematikan skrin dan berbaring di katil memandang sailing. Dia mendengar langkah kaki di koridor. Suara Datin Sofia bercakap dengan seseorang di telepon dengan nada rendah yang tidak dapat difahami dan kemudian kesunyian. Dia memikirkan Dato' Razlan. Cara dia memandangnya ketika dia tiba, bukan dengan pandangan seorang lelaki yang melihat pembantu rumahnya, dengan pandangan seseorang yang mengenali sesuatu yang tidak sepatutnya dikenali. Adakah dia mengingatinya, atau adakah dia hanya memproyeksikan apa yang dia ingin lihat? Dia telah berbulan-bulan memberitahu dirinya bahwa dia datang ke rumah ini untuk bekerja,
bahwa kebetulan ia adalah rumahnya adalah hanya kebetulan, bahwa apa yang berlaku 3 tahun lalu tidak mempunyai berat hari ini. Tetapi sebenarnya ia memang mempunyai berat. Ia telah berlaku sejak hari pertama dia melangkah masuk ke pintu itu dan melihatnya turun tangga dengan tali leher memandang telepon tanpa melihatnya. Dia telah melihatnya dan dia telah memilih untuk kekal di sini. Apa yang dia tidak kira ialah Datin Sofia. Di ruang tamu, Dato Razlan tinggal sendirian bersama ibunya selepas Datin Sofia pergi ke bilik dengan alasan sakit kepala. Dia duduk di hadapan Makcik Halimah dan memegang tangannya. Mak, jangan cakap saya melebih-lebih. Jawabnya sebelum dia dapat meneruskan. Saya tak nak cakap macam tu. Makcik Halimah memandangnya. Pada usia 74 tahun, dengan rambut kelabu diikat kemas di bahu dan cermin mata kembali pada tempatnya, dia masih wanita paling cerdik yang pernah Dato Razlan kenali dalam hidupnya. Rantai pusaka itu milik arwah ayah awak, katanya. Saya tahu, Mak, saya tak kisah tentang rantai itu Razlan. Saya kisah wanita itu memandang saya seolah-olah saya perabot lama yang mengganggu. Dato Razlan tidak menjawab. Aisyah memang memandang saya. Sambung Makcik Halimah dengan suara yang lebih rendah. Gadis itu ada sesuatu yang saya tak dapat jelaskan. Sejak dia datang, dialah satu-satunya orang dalam rumah ini yang bercakap dengan saya, seolah-olah apa yang saya fikirkan masih penting. Awak selalu penting, Mak. Itu awak yang cakap. Dia menggenggam tangan anaknya. Tetapi petang ini, apabila wanita itu menjatuhkan cermin mata saya dan menyuruh saya berhenti menangis, Aisyah lah yang campur tangan. Bukan awak, bukan Esteban. Dia... Dato Razlan menunduk. Saya perlu bercakap dengan Datin Sofia. Awak dah 6 bulan cakap, awak perlu bercakap dengan Datin Sofia, kata ibunya lembut, tetapi tanpa belas kasihan, dan keadaan tidak bertambah baik. Bertambah baik atau memburuk, anak, ia tidak kekal sama. Dato Razlan bangun, berjalan ke tingkap dan memandang bandar yang mula gelap di sebalik menara-menara. Apa yang emak tahu tentang Aisyah? Emak ada tanya dia. Perkara-perkara yang kita tanya kepada orang apabila kita ambil berat tentang mereka. Ya, dan Makcik Halimah mengambil masa seketika. Saya tahu dia dari Pulau Pinang. Dia ada seorang kakak yang belajar sesuatu sebelum hidupnya mengubah rancangannya. Dia berhenti sebentar. Dan saya tahu apabila dia menyebut nama awak, ada sesuatu yang sangat dia kawal. Dato Razlan berpaling. Apa maksud emak? Ibunya memandangnya dengan ketenangan yang dia miliki untuk kebenaran yang sukar. Yang awak juga mengawalnya, dan yang awak berdua percaya bahwa yang lain tidak menyadarinya. Kesunyian yang datang selepas itu berlangsung lama, dan tiada seorang pun yang memecahkannya. Hari pertama saya tiba di rumah ini, 6 bulan lalu, Kuala Lumpur telah diselimuti hujan. Aisyah Rahman tiba di alamat yang diberikan oleh agensi dengan beg galas kecil, pakaian kerja dilipat di dalamnya, dan rasa gelisah di perut yang telah bertapak 3 hari, dan tidak kunjung hilang. Bangunan itu adalah jenis yang tidak perlu diiklankan. Fasad kaca, pengawal beruniform, jalan bersih, jenis tempat di mana seseorang segera faham bahawa ada peraturan tidak bertulis dan lebih baik mempelajarinya dengan cepat. Dia mengumumkan dirinya di resepsi, naik lift, mengetuk pintu kondominium 1402, dan seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan rambut lurus gelap dan mata yang cepat menilai membuka pintu. Aisyah Rahman, ya puan, saya Sofia puan rumah, jemput masuk. Aisyah masuk. Kondominium itu besar dan terang, dengan tingkap menghadap ke menara timur dan bunyi bandar di bawah, diredam oleh kaca. Semuanya tersusun dengan ketepatan yang bukan kebersihan, tetapi kawalan, setiap benda pada tempatnya, tanpa kesan spontan. Peraturannya mudah, kata Datin Sofia berjalan di hadapannya tanpa memandangnya. Waktu bekerja dari pukul 6 pagi hingga 8 malam, Isnin hingga Sabtu. Ahad cuti. Kecuali kecemasan, tidak menerima tetamu di rumah, tidak menggunakan telepon semasa waktu bekerja, kecuali waktu rehat. Bilik-bilik di tingkat atas tidak disentuh kecuali saya arahkan. Aisyah mencatat dalam fikirannya. Dia mengangguk. Ada pengalaman dengan orang tua berkerusi roda? Ya, saya menjaga nenek saya 4 tahun. Datin Sofia berhenti dan memandangnya buat pertama kali dengan sesuatu yang menyerupai perhatian. Ibu suami saya tinggal di sini bersama kami. Dia berdikari, tetapi memerlukan bantuan dalam beberapa perkara. Biliknya di sayap kiri. Dia suka sarapan pukul 8. Dia suka dibacakan akhbar pada hari Selasa dan Khamis. Dia suka kopi tanpa gula. Satu jeda, dia tidak suka dilayan seperti orang cacat. Faham. Ada apa-apa lagi yang awak nak tanya? Dato rumah ada arahan khusus? Datin Sofia mengangkat kening sedikit. Suami saya banyak bekerja. Biasanya tiada di rumah. Apabila ada, dia tidak mengganggu. Dia mengatakannya dengan kebiasaan yang hampir seperti kecuaian.
seolah-olah dia sedang menggambarkan objek inventory. Ada apa-apa lagi? Tidak, Puan. Baiklah, saya tunjukkan bilik awak. Makcik Halimah sudah terjaga ketika Aisyah mengetuk pintunya buat kali pertama, setengah jam selepas tiba. Masuklah. Dia seorang wanita kecil, tetapi dengan kehadiran yang lengkap. Duduk di kerusi roda di tepi tingkap, dengan buku terbuka di atas lutut, dan cermin mata di hujung hidung, dia mengangkat pandangan dengan ketenangan seseorang yang tidak perlu berusaha untuk mengisi ruang di mana dia berada. Awak mesti orang baru, katanya. Ya, Puan. Aisyah Rahman, selamat berkenalan. Halimah Tan Sri Ahmad. Dia menghulurkan tangan, bukan belakang tangan untuk dicium. Tangan penuh, kukuh. Dari mana? Dari Pulau Pinang, Puan. Dan apa yang awak buat di Kuala Lumpur? Kerja, Puan. Makcik Halimah memandangnya seketika di atas cermin matanya. Itu saya sudah tahu. Saya tanya apa yang membawa awak ke sini. Aisyah tidak segera menjawab, bukan kerana dia tidak tahu jawabannya, tetapi kerana jawaban sebenar terlalu panjang dan terlalu rumit untuk hari pertama. Saya perlukan perubahan, katanya. Akhirnya Makcik Halimah mengangguk seolah-olah itu sudah cukup buat masa ini. Awak tahu bermain catur? Asas-asasnya. Bagus, saya akan ajar apa yang kurang. Awak tahu membaca dengan kuat tanpa membosankan? Saya rasa begitu. Itu kita sahkan nanti. Dia menutup buku dan meletakkannya di atas meja. Awak dah buat kopi? Belum, Puan. Kalau begitu pergi ke dapur dan bawa 2 cawan tanpa gula. Saya punya. Awak punya ikut suka dan duduk di sini. Dia menunjuk ke kerusi di hadapannya. Kerana koridor itu sangat panjang untuk berulang-alik dengan benda-benda yang tidak penting. Aisyah pergi ke dapur dan kembali dengan 2 cawan. Dia duduk di hadapan Makcik Halimah dan buat pertama kali dalam beberapa minggu rasa gelisah di perutnya sedikit berkurangan. Dato' Raslan Tan Sri Ahmad tiba malam itu pukul 9. Aisyah sedang mengemas dapur apabila dia mendengar pintu utama. Dia menjenguk ke koridor dan melihatnya lalu. Sut gelap, tali leher longgar, telefon di tangan, tinggi dengan jenis keletihan yang bukan fizikal, tetapi keletihan membuat keputusan. Dia tidak melihat Aisyah. Aisyah berdiri kaku sehingga dia naik tangga dan hilang. Dia menarik nafas. Dia telah 6 bulan mempersiapkan diri untuk saat itu, memberitahu dirinya bahawa apabila dia melihatnya secara pribadi, semuanya akan berbeza, bahawa masa akan melenyapkan, bahawa orang berubah, bahawa dia juga telah berubah. Dan memang benar dia telah berubah. Tetapi apa yang dia tidak kira, ialah dia masih sama seperti dahulu, profil yang sama, bahu yang sama sedikit ke hadapan apabila dia memikirkan sesuatu. Cara yang sama untuk tidak melihat apa yang ada di sisinya kerana dia terlalu sibuk memandang ke hadapan. 3 tahun lalu itu kelihatan menarik baginya. Kini ia kelihatan seperti amaran. Minggu pertama berlalu tanpa insiden. Aisyah mempelajari rutin rumah dengan cepat. Dia belajar bahawa Makcik Halimah bersarapan sendirian dan membaca akhbar dari belakang ke hadapan, bermula dengan ruangan budaya. Dia belajar bahawa Datin Sofia keluar setiap hari pada pukul 10 pagi dan kembali sekitar pukul 1 petang. Kadang-kadang dengan beg, kadang-kadang tanpa beg, sentiasa dengan kesunyian yang sama tidak dapat ditembusi. Dia belajar bahawa Dato' Razlan hilang sebelum dia selesai menghidangkan kopi pagi dan kembali selepas dia memadamkan lampu terakhir. Dia juga belajar bahawa antara Datin Sofia dan Makcik Halimah terdapat jarak yang bukan hanya fizikal. Kali pertama dia menyedarinya adalah pada hari Rabu. Makcik Halimah telah meminta agar gambar keluarga lama diletakkan di meja sisi katilnya. Sebuah gambar di mana dia bersama suaminya dan Dato' Raslan yang masih muda, kira-kira 12 tahun, semasa percutian ke pantai. Aisyah meletakkannya dengan hati-hati. Apabila Datin Sofia masuk ke bilik petang itu untuk meninggalkan bunga yang dibelinya, dia melihat gambar itu seketika dan kemudian berkata dengan suara paling lembut di dunia, alangkah indahnya masa itu ketika semuanya lebih mudah. Dia mengatakannya tanpa memandang Makcik Halimah, tanpa menunggu jawaban, dan dia keluar. Makcik Halimah menunggu langkah kaki itu menjauh dan kemudian memandang Aisyah dengan ketenangan yang lebih ekspresif daripada sebarang komen. Awak faham kenapa saya tak tahan dengan dia? Katanya ringkas. Aisyah tidak menjawab, tetapi dia faham. Pada hari Khamis minggu pertama itu, Dato' Razlan Tan Sri Ahmad melihatnya buat kali pertama, atau lebih tepat, melihatnya buat kali pertama sejak dia mula bekerja di rumahnya. Ia berlaku di dapur pada awal pagi sebelum orang lain bangun. Aisyah sedang menyiapkan sarapan Makcik Halimah apabila dia muncul di pintu, masih memakai baju tidur, rambut tidak bersisir, mencari kopi dengan pandangan sebelum sempat menyalakan lampu. "Selamat pagi," kata Aisyah tanpa berpaling. Dia berhenti. "Selamat pagi." Satu jeda.
Saya tak pernah nampak awak sebelum ni. Saya dah seminggu bekerja ensik. Oh, dia bersandar di bingkai pintu. Siapa nama awak? Aisyah. Satu lagi kesunyian. Dia terus memotong buah tanpa berpaling. Dia menuang kopi dalam diam. Emak saya suka awak? Tanyanya dari belakang. Sangat suka. Dia seorang wanita yang hebat. Ya, dia mengatakannya dengan sesuatu dalam suara yang merupakan kebanggaan dan rasa bersalah pada masa yang sama. Memang begitu. Dia pergi dengan kopi di tangan tanpa berkata apa-apa lagi. Aisyah tidak berpaling sehingga dia mendengar langkah kakinya menjauh. Kemudian dia menutup matanya seketika, hanya seketika, kerana Dato' Raslan Tan Sri Ahmad tidak mengenalinya. Dan itu adalah apa yang dia telah kira, apa yang dia perlukan berlaku untuk dapat kekal, tetapi mengesahkannya tetap menyakitkan. Malam itu di biliknya, Aisyah mengeluarkan sehelai kertas yang dilipat 4 dari dasar beg galasnya yang telah dilipat dan dibuka begitu banyak kali sehingga lipatannya hampir memecahkannya. Itu adalah nota yang ditinggalkan oleh Dato' Raslan 3 tahun lalu. Sebuah nota ringkas yang ditulis tangan, tanpa tanda tangan, hanya 4 baris. Dia tidak membacanya, dia sudah menghafalnya. Dia melipatnya semula, menyimpannya dan memberitahu dirinya buat kali terakhir bahwa dia berada di sana untuk bekerja. Hanya untuk bekerja, bahwa apa yang berlaku sebelum ini tidak wujud, bahwa dia adalah orang baru, bahwa dia adalah orang lain, bahwa kisah ini bermula dari kosong tanpa masa lalu. Dia mematikan lampu, dan dalam kegelapan bilik Aisyah Rahman tahu dengan kepastian mutlak bahwa dia sedang menipu dirinya sendiri. Apa yang Datin Sofia tahu? Penemuan itu tidak dramatik. Ia lebih teruk daripada itu. Ya kebetulan, Datin Sofia Hasan bukan jenis wanita yang mencari masalah di mana dia tidak tahu. Dia adalah jenis wanita yang apabila menemui maklumat berguna, dia akan menyimpannya dalam diam dan memutuskan dengan tenang bagaimana untuk menggunakannya. Ia berlaku pada pagi Selasa, 3 minggu selepas Aisyah tiba di rumah itu. Datin Sofia terlupa teleponnya di dapur dan kembali mencarinya sebelum keluar. Aisyah tiada di situ, tetapi beg galasnya terbuka di atas kerusi, dan darinya menjulur satu sudut kertas terlipat dengan tulisan tangan yang Datin Sofia kenali. Bukan tulisan tangan Aisyah, tetapi tulisan tangan Dato' Raslan. Datin Sofia tidak menyentuh kertas itu. Dia tidak memerlukannya. Cukuplah dia melihat coretan huruf R besar yang khas itu, cangkuk huruf A, untuk mengetahui bahwa apa yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berada dalam beg galas pembantu rumahnya. Dia mendengar langkah kaki di koridor, mengambil telepon dari meja dan keluar sebelum Aisyah kembali. Tetapi dia sudah mempunyai apa yang dia perlukan. Petang itu, Datin Sofia mula mencari. Bukan secara terang-terangan. Datin Sofia tidak pernah melakukan apa-apa secara terang-terangan. Dia bermula dengan yang mudah. Nama penuh Aisyah ada dalam kontrak yang ditandatangani dengan agensi itu. Aisyah Rahman, Pulau Pinang, 26 tahun. Dia mencari di media sosial. Dia menemui profil yang hampir kosong, tanpa foto terkini, dengan catatan terakhir 2 tahun lalu. Seorang gadis yang telah memutuskan untuk hilang dari dunia digital atau yang tidak pernah mempunyai banyak kehadiran di dalamnya. Dia mencari lagi, dan dalam kumpulan pribadi bekas pelajar Universiti Awam di Pulau Pinang, dia menemui apa yang tidak dijangka. Sebuah foto 4 tahun lalu, majelis graduasi kecil yang tidak formal untuk kursus lanjutan dalam kesusastraan dan penulisan kreatif. 12 orang tersenyum dengan sijil di tangan. Aisyah Rahman berada di tengah-tengah foto dan di sisinya, dengan tangan di bahunya dan senyuman yang Datin Sofia kenal dengan baik, adalah Dato' Raslan Tan Sri Ahmad. Datin Sofia menutup skrin telepon. Dia duduk di dalam kereta, di tempat letak kereta pusat membeli belah, selama 12 menit tanpa bergerak. Dato' Raslan tidak pernah menyebut wanita itu kepadanya, tidak pernah menyebut namanya, namun mereka berdua ada dalam foto 4 tahun lalu, dengan jenis kedekatan fizikal yang tidak dimiliki dengan orang yang tidak dikenali. Kursus itu berlangsung 3 bulan. Datin Sofia mencarinya. Dato' Raslan telah melalui fasa pelik sejurus selepas perkahwinan pertamanya berakhir, ketika dia belum menjadi ahli perniagaan seperti sekarang. Dia telah mengambil kursus pelik, telah melakukan perkara yang tidak sesuai dengan lelaki yang dia pilih untuk dikahwini. Berapa lama pun yang telah berlaku antara mereka, betapa dalamnya ia berlaku, dan mengapa Aisyah Rahman muncul di rumahnya tepat pada masa ini. Datin Sofia tidak percaya pada kebetulan, dia tidak pernah percaya padanya. Mulai hari itu, Datin Sofia berubah, bukan secara mendadak, itu akan menjadi kekok. Dia melakukannya dengan cara yang dia tahu, secara beransur-ansur, secara pembedahan, tanpa sesiapapun,
dapat menunjukkan masa yang tepat ketika keadaan menjadi buruk. Dengan Aisyah, dia mula menjadi menuntut dengan cara yang tidak boleh dipersoalkan. Lantai balkoni ada kesan, bersihkan semula. Baju Makcik Halimah berbau pelembut pakaian. Dia tidak suka bau pelembut pakaian. Saya tidak beritahu awak, hari ini kita tidak makan tengah hari di sini, jadi awak boleh ambil masa lapang untuk membersihkan bilik air di tingkat atas. Semua sekali, setiap arahan tiba dengan suara yang benar-benar neutral. Tanpa kekerasan yang jelas, hanya kerja, hanya tuntutan, jenis tekanan yang tidak meninggalkan kesan tetapi mengumpul berat. Aisyah mematuhi tanpa rungutan, tanpa komen, tetapi Makcik Halimah memerhati. Wanita tua itu mempunyai kemampuan orang tua yang telah hidup cukup lama untuk melihat apa yang berlaku di antara kata-kata. Dia melihat bagaimana Datin Sofia menyerahkan tugas-tugas yang paling berat kepada Aisyah. Tepat apabila dia baru sahaja duduk, dia melihat bagaimana Datin Sofia bertanya soalan bermata dua yang menyamar sebagai perbualan. Pada satu hari Rabu, sementara Aisyah membacakan akhbar dengan kuat, Makcik Halimah memotongnya. Apa yang awak buat kepada Datin Sofia? Aisyah mengangkat pandangan dari akhbar. Maaf, jangan buat saya ulangi soalan itu. Aisyah menurunkan akhbar perlahan-lahan. Tiada apa-apa puan, itu tidak benar. Makcik Halimah memandangnya dengan ketenangannya yang lebih tajam daripada sebarang soal siasat. Datin Sofia bukan wanita yang mengganggu hanya untuk mengganggu. Apabila dia menyakiti, itu kerana dia mahu sesuatu atau kerana dia takut akan sesuatu. Mana satu yang berlaku kepada awak? Aisyah tidak segera menjawab. Saya tidak tahu, Puan Halimah. Awak tahu, kesunyian antara mereka berlangsung cukup lama sehingga kedua-duanya faham bahawa ada kebenaran di situ yang tidak akan diucapkan oleh sesiapa pun lagi. Teruskan membaca, kata Makcik Halimah akhirnya, dan Aisyah terus membaca. Apa yang Datin Sofia tidak kira ialah tekanan juga menghasilkan reaksi. 3 minggu selepas dia mula dengan tuntutan itu, dia memberitahu Aisyah untuk membersihkan bilik kerja Dato' Raslan, bilik yang sehingga kini berada di luar jangkauannya. Dalam almah, nalmari, dalam patinggah prasuromia Dato'. Dalam albaranda, mesyuarat di sini pada hari Jumaat dan saya mahu ia sempurna. Aisyah masuk ke bilik kerja dengan troli pembersih. Ia adalah bilik yang berbau kertas dan jenis kekemasan yang teratur yang dimiliki oleh lelaki yang banyak bekerja. Buku-buku yang ditanda, fail-fail yang disusun dengan logik tertentu, papan putih dengan skema yang separuh terpadam. Di dinding beberapa anugerah berbingkai, foto-foto bangunan yang telah dibina, progres seorang lelaki yang telah mencapai kedudukan sekarang melalui kerja keras. Aisyah membersihkan dengan hati-hati tanpa menyentuh apa-apa yang tidak perlu. Semasa membersihkan rak yang paling tinggi, dia melihatnya. Di antara sebuah buku seni bina dan sekotak fail, terdapat sampul surat yang belum dibuka, tanpa nama pengirim. Dengan namanya ditulis tangan di hadapan, Aisyah Rahman. Tulisan tangan itu sama dengan nota dalam beg galas, tulisan tangan Dato' Raslan yang sama. Aisyah menurunkan sampul surat itu dengan tangan yang tidak menggeletar. Kerana dia memaksa dirinya untuk tidak menggeletar, dia memandangnya. Ia sudah lama. Kertas itu telah kekuningan sedikit di tepi. Ia telah lama di situ. Berapa lama? Sebelum dia datang atau adakah dia meletakkannya selepas itu? Dia mendengar langkah kaki di koridor. Langkah kaki Datin Sofia yang mempunyai cara berjalan dengan tumit yang Aisyah sudah kenali dari jauh. Dia menyimpan sampul surat itu dengan cepat ke dalam poket apronnya, terus membersihkan. Datin Sofia membuka pintu. Macam mana? Baik, Puan. Saya hampir selesai. Datin Sofia melilau melihat bilik itu. Matanya berhenti seketika di rak tinggi. Kemudian dia memandangnya. Baik, katanya. Biarkan ia sempurna. Dan dia pergi. Malam itu terkurung di biliknya, Aisyah membuka sampul surat itu. Di dalamnya ada sehelai kertas yang ditulis di kedua-dua belah. Tulisan tangan Dato' Raslan. Lebih gelisah daripada biasa. Seolah-olah dia menuliskannya dengan cepat atau dengan tangan yang lemah. Bermula tanpa ucapan. Saya tahu, awak tidak perlu membaca ini. Saya tahu saya tidak mempunyai hak untuk menulis kepada awak selepas apa yang berlaku. Tetapi ada sesuatu yang awak perlu tahu dan yang saya tidak berani beritahu awak secara pribadi. Aisyah membaca surat itu sepenuhnya 2 kali. Apabila dia selesai, dia melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya bersama nota pertama di dasar beg galas, di mana dia juga menyimpan barang-barang yang tidak boleh dibuangnya, walaupun dia tahu bahwa membawanya ada harganya. Dia mematikan lampu dan buat pertama kali sejak dia tiba di rumah itu, dia menangis. Tidak banyak, tidak dengan kuat, hanya cukup untuk berat 3 tahun mencari jalan keluar. Rahsia yang dia tanggung sendirian 3 tahun lalu,
Dato' Razlan Tan Sri Ahmad bukan lelaki seperti hari ini. Dia lebih muda dalam caranya, walaupun usianya sama. Dia telah keluar dari perkahwinan yang berlangsung 4 tahun dan yang berakhir tanpa skandal dan tanpa cinta, seperti perkara-perkara yang tidak pernah melekat dengan baik pecah. Syarikatnya wujud, tetapi kecil. Dan dia masih mempunyai jenis kelaparan yang bukan ambisi, tetapi keperluan untuk membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Kursus penulisan kreatif adalah idea seorang rakan, seorang psikolog yang mengatakan dia perlu melakukan sesuatu dengan tangannya selain menandatangani kontrak. Dato' Razlan pergi pada malam pertama dengan sikap seseorang yang sedang memenuhi formaliti. Aisyah tiba lewat. Malam pertama itu, dia masuk ketika pengajar sudah bercakap. Dia duduk di satu-satunya kerusi yang tinggal kosong dan mengeluarkan buku nota yang sudah mempunyai muka surat yang ditulis. Dato' Razlan menyadarinya karena itu adalah buku nota yang paling usang dari semua yang ada di dalam bilik. Mereka tidak bercakap malam itu. Minggu kedua, pengajar mengatur mereka berpasangan untuk menyemak apa yang telah mereka tulis. Dato' Razlan dan Aisyah berpasangan. Dia membaca teksnya. Ia adalah fragmen yang kekok tentang tapak pembinaan yang dilihat dari dalam, penuh dengan data teknikal yang menyamar sebagai metafora. Aisyah mendengarnya membaca, dan apabila dia selesai dia berkata, "Awak tidak menggambarkan tapak pembinaan, awak menggambarkan bagaimana perasaan awak di dalamnya." Dato' Razlan memandangnya, "Bagaimana begitu? Semua yang awak tulis adalah tentang kawalan, tentang mengukur, tentang setiap benda berada di tempatnya supaya bangunan itu tidak runtuh." Dia menutup buku notanya dan mengembalikannya. Itu bukan teks tentang pembinaan, itu teks tentang ketakutan. Tiada siapa yang pernah mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya dalam masa yang lama. Mungkin tidak pernah. Sepanjang 8 minggu berikutnya, mereka bertemu setiap hari Selasa. Pada mulanya mereka hanya bercakap tentang teks. Kemudian mereka mula tinggal seketika, selepas kelas di kafeteria di bawah, dengan kopi yang menutup malam. Dan dalam perbualan itulah Dato' Razlan belajar tentang siapa Aisyah Rahman. Dia berasal dari keluarga tanpa wang, tetapi dengan buku. Ibunya menjahit dan bapaknya seorang pemandu. Dia telah belajar kesusastraan di Universiti Awam, tetapi terpaksa berhenti selepas 2 tahun apabila ibunya sakit. Dia mendapat pekerjaan apa sahaja yang dia mampu. Juruwang, penyambut tetamu, pembantu pejabat. Kursus penulisan itu dibayar secara ansuran 3 kali. Apa yang dia tidak pernah beritahu, apa yang Dato' Razlan tidak tahu sehingga jauh kemudian, adalah apa yang dia tanggung di bawah semua itu. Apa yang Aisyah ada ialah seorang anak, seorang bayi berusia 7 bulan bernama Arif dan tinggal bersama kakak Aisyah di Pulau Pinang, sementara dia bekerja di Kuala Lumpur untuk menghantar wang. Seorang anak yang tiada siapa di rumah itu tahu wujud, tiada siapa di Kuala Lumpur tahu wujud, kerana Aisyah telah belajar bahawa apabila seorang wanita bujang dan miskin dan mempunyai anak, pintu-pintu akan tertutup. Arif adalah rahsia yang dia tanggung sendirian. Bapaknya telah hilang sebelum Aisyah tahu dia mengandung, tanpa drama, tanpa keganasan. Hanya 1 hari dia berhenti menjawab telepon dan dia faham bahawa dia adalah jenis orang yang hilang apabila keadaan menjadi rumit. Aisyah telah memutuskan bahawa itu tidak akan menentukannya, bahawa Arif tidak akan membesar mengetahui bahawa bapaknya telah memilih untuk tidak berada di situ, bahawa dia akan membesar mengetahui bahawa ibunya telah memilih untuk sentiasa berada di situ, walaupun itu menelan segalanya. Dengan Dato' Razlan, apa yang berlaku tidak dirancang. Ia berlaku pada minggu ke-10 kursus. Pada hari Selasa bulan November, apabila Kuala Lumpur hujan dengan cara yang hanya berlaku di Kuala Lumpur, seolah-olah langit telah memutuskan bahawa sudah cukup dengan separuh hati. Mereka telah tinggal di kafeteria lebih lama daripada biasa. Bercakap tentang perkara yang tidak konkret. Cara orang bercakap yang sudah cukup tahu tentang satu sama lain untuk memerlukan topik perbualan. Dato' Razlan memberitahunya bahawa syarikatnya akan membuat lonjakan besar, kontrak dengan majlis perbandaran yang boleh mengubah segalanya. Dia mendengarnya dan bertanya sama ada itu yang dia mahu, atau adakah itu yang dia perlu buktikan. Dato' Razlan terdiam seketika. Kedua-duanya, katanya akhirnya dengan jujur. "Itu bagus," kata Aisyah. "Selagi awak tahu mana satu yang mana." Di luar masih hujan. Di dalam kedai itu ditutup dan pelayan memberi mereka amaran secara diam-diam. Mereka keluar bersama di bawah payung Aisyah kerana Dato' Razlan tidak mempunyai. Berjalan perlahan, walaupun kedua-duanya mempunyai tempat untuk pergi. Di sudut di mana mereka sepatutnya berpisah mereka berhenti. Dan Dato' Razlan lah yang terus memandangnya dengan cara yang tidak memerlukan penjelasan. "Saya rasa ini bukan idea yang baik," kata Aisyah. "Tidak," dia bersetuju.
tetapi tiada seorang pun yang bergerak. Apa yang berlaku selepas itu adalah singkat dan nyata, bukan satu cerita, bukan permulaan sesuatu yang boleh dipanggil begitu. Ia adalah satu malam, dua orang dan kejujuran untuk mengetahui bahwa apa yang ada di situ adalah tulen, walaupun tidak mempunyai nama atau masa depan yang jelas. Minggu berikutnya, Dato' Razlan tidak pergi ke kursus. Minggu selepas itu juga tidak. Aisyah menunggunya 2 Selasa lagi. Kemudian dia berhenti menunggu. Apa yang dia tahu kemudian dia tahu dari pengajar secara kebetulan. Sebulan kemudian, Dato' Razlan telah mendapat kontrak perbandaran. Syarikatnya telah membuat lonjakan. Dia bekerja 15 jam sehari. Dia telah berpindah untuk tinggal di Kuala Lumpur Utara. Pengajar mengatakannya dengan kekaguman. Aisyah mengangguk dan tidak bertanya apa-apa lagi. Apa yang dia tidak tahu? Apa yang tidak pernah diberitahu kepadanya? Ialah Dato' Razlan telah cuba menghubunginya, bahwa dia telah mencarinya, bahwa dia telah meninggalkan nota di alamat akademi kerana dia tidak mempunyai nombornya, bahwa kemudian dia telah menulis surat yang disimpan kerana dia tidak mempunyai tempat untuk menghantarnya. Itu Aisyah ketahui 3 tahun kemudian. Malam dia membuka sampul surat dari bilik kerja itu. Dan di situ ada rahsia yang paling sukar untuk ditanggung. Bukan rahsia Arif, tetapi rahsia untuk mengetahui bahwa Dato' Razlan telah mencarinya. Dan dia tidak pernah tahu bahwa perkara-perkara tidak berakhir atas keputusannya. Tetapi kerana kesilapan, kerana rantaian perkara-perkara kecil yang masing-masing salah tafsir, tanpa dapat mengetahuinya. 3 tahun yang hilang. Arif kini berusia 2 tahun 10 bulan. Aisyah memanggilnya setiap malam dari biliknya dengan suara perlahan apabila rumah itu sunyi. Kakaknya Siti meletakkan telefon berdekatan telinga anak itu dan dia berkata, "Mama," dengan suara yang masih belum menganyam ayat tetapi sudah mempunyai pendapat yang kukuh tentang segala-galanya. "Mama, datang cepat sayang, cepat." Itulah yang selalu dia katakan dan sentiasa merupakan janji yang bergantung kepada perkara-perkara yang Aisyah tidak dapat kawal sepenuhnya. Dia telah datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Ya, itu benar. Dia memerlukan wang untuk sewa Siti, untuk lampin, untuk doktor, untuk perkara-perkara yang berharga dan tidak berhenti berharga. Tetapi dia juga datang kerana sebahagian dirinya, bahagian yang tidak mematuhi logik, ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dia ingin melihat sama ada apa yang dia rasakan pada malam hujan itu adalah nyata atau adakah ingatan telah mengidealisasikannya sehingga menjadi dusta. Dan kini dia tahu, kini dia telah membaca surat itu. Dia lebih hilang daripada sebelumnya. Kerana surat itu mengesahkannya, kerana Dato' Razlan tidak hilang atas pilihannya, dan kerana Dato' Razlan Tan Sri Ahmad kini berkahwin dengan wanita lain. Dan wanita itu sudah tahu sesuatu dan Aisyah dapat merasakannya dalam setiap tugasan tambahan, dalam setiap pandangan yang dihitung, dalam setiap arahan yang tiba sedikit lebih berat daripada sebelumnya. Datin Sofia tahu, bukan segalanya, tetapi cukup. Dan itu bermakna masa yang Aisyah ada untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan dengan kebenaran yang ditanggungnya semakin singkat. Arif menyebut namanya setiap malam dengan kepastian mutlak kanak-kanak yang masih belum tahu bahwa dunia boleh gagal. Dan Aisyah, di hujung telepon, menjawab dengan kepastian yang sama, walaupun dia sukar untuk mempertahankannya. "Saya di sini sayang, saya di sini." Retakan perkahwinan, Encik Amiruddin telah menjadi peguam kepercayaan Dato' Razlan Tan Sri Ahmad selama 12 tahun. Dia telah mengenali Dato' Razlan ketika dia seorang kontraktor sederhana dengan impian besar dan hutang yang munasabah dan telah melihat kenaikan itu dari dalam dengan perspektif istimewa dan kadang-kadang tidak selesa dari orang yang tahu terlalu banyak. Dia tiba di kondominium pada hari Khamis pukul 7 malam dengan sebuah veil di bawah lengannya dan ekspresi wajahnya yang menunjukkan dia mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan sedang mengukur bagaimana untuk mengatakannya. Dato' Razlan menerimanya di bilik kerja. Aisyah meninggalkan kopi untuk mereka dan beredar tanpa diminta untuk beredar. Dia mempunyai kemampuan untuk membaca suasana. Encik Amiruddin menunggu pintu ditutup. "Siapa wanita itu?" tanyanya. "Pembantu rumah, dah 2 bulan." "Dari agensi mana?" Dato' Razlan memandangnya dengan pelik. "Kenapa?" "Kerana Datin Sofia menelepon saya minggu lepas untuk bertanya sama ada mungkin untuk menyiasat latar belakang pekerjaan pembantu rumah di luar saluran biasa." Encik Amiruddin meletakkan fail di atas meja kerja dan apabila saya tanya siapa, dia beri nama itu. "Aisyah Rahman." Kesunyian yang menyusul adalah singkat tetapi padat. "Apa yang awak jawab bahwa itu bukan bidang saya dan itu bukan idea yang bagus?" Encik Amiruddin bersandar di kerusi. "Razlan, apa yang berlaku di rumah ini
Tiada apa-apa yang tidak boleh saya uruskan. Itu juga yang awak cakap 2 tahun lalu ketika awak menandatangani kontrak perkahwinan tanpa membaca keseluruhan klausa harta sepencarian. Dato' Razlan mengetap rahangnya. Amiruddin, saya beritahu awak, kerana itu tugas saya untuk beritahu awak. Datin Sofia telah bertindak dengan cara yang saya tidak faham selama beberapa minggu. Dia telah meminta maklumat tentang akaun yang bukan akaun biasa. Dia telah berunding dengan notari yang bukan saya dan sekarang dia ingin menyiasat pembantu rumah awak. Itu bukan wanita yang tenang dalam perkahwinannya. Itu adalah wanita yang sedang membina sesuatu. Dato' Razlan bangun, berjalan ke tingkap. Menara-menara diselubungi awan rendah malam itu. Akaun jenis apa? Akaun amanah yang kita tubuhkan 3 tahun lalu, yang mempunyai aset syarikat sebelum penggabungan. Akaun-akaun itu atas nama saya. Ya, tetapi dalam kontrak perkahwinan ada klausa penyertaan dalam keuntungan terkumpul semasa perkahwinan yang awak tanda tangani tanpa saya semak dahulu. Encik Amiruddin membuka fail itu. Jika seseorang dengan peguam yang baik memutuskan untuk mentafsirnya dengan cara tertentu, ada hujah untuk menuntut penyertaan atas nilai yang dijana dalam 18 bulan terakhir. Dato' Razlan berpaling. Awak nak cakap Datin Sofia sedang merancang untuk keluar? Saya cakap ada seseorang yang bertanya soalan yang hanya masuk akal. Jika awak merancang untuk keluar, satu jeda. Saya tidak cakap itu dia. Saya cakap awak buka mata awak. Dato' Razlan tidak tidur lena malam itu. Bukan kerana maklumat Encik Amiruddin telah menghancurkannya, tetapi kerana ia sesuai. Ia sesuai dengan perkara-perkara kecil yang dia abaikan selama berbulan-bulan, kerana mengabaikannya lebih selesa daripada menghadapinya. Cara Datin Sofia bercakap tentang rumah seolah-olah ia adalah sebuah projek. Cara dia mengelakkan topik-topik tertentu dengan kelancaran yang terlalu terlatih. Fakta bahawa dalam 18 bulan perkahwinan dia tidak pernah menyebut ingin anak, atau rancangan jangka panjang, atau apa-apa yang melibatkan masa depan kongsi yang konkret. Dato' Razlan telah mentafsirkan itu sebagai kebebasan, sebagai wanita moden yang tidak perlu menentukan segalanya. Kini dia tertanya-tanya, adakah itu kebodohan? Pukul 2 pagi dia bangun untuk mencari air. Dapur gelap. Lampu koridor hanya cukup untuk melihat kemana dia melangkah. Aisyah duduk di meja dapur, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk. Dengan tangan memegang cawan yang pasti sudah sejuk, memandang keluar tingkap ke halaman dalam bangunan. Dato' Razlan berhenti di pintu masuk. Tak boleh tidur? Tanyanya dengan suara perlahan agar tidak membangunkan sesiapa. Aisyah memandangnya dalam kegelapan, tanpa pakaian kerja, dengan rambut terurai dan ekspresi yang tidak sempat bersiap siaga. Dia kelihatan lebih muda dan lebih nyata daripada bila-bila masa lain sejak dia tiba. Kadang-kadang tidak, katanya. Dato' Razlan menuang air. Dia ragu-ragu. Dia duduk di seberang meja. Mereka diam seketika. Kedua-duanya memandang tingkap yang sama, yang tidak mempunyai apa-apa yang menarik di sebelah sana. Ada keluarga di Pulau Pinang, tanyanya, dan dia tidak tahu mengapa dia bertanya. Seorang kakak, saya selalu merinduinya. Satu lagi kesunyian, lebih selesa daripada yang sebelumnya. Berapa lama awak dah kerja ni? Tanya Dato' Razlan. Dari umur 22, dengan gangguan. Apa yang awak belajar sebelum ini? Aisyah memandangnya. Ia adalah soalan yang tidak bersalah, diucapkan dengan kebiasaan perbualan di awal pagi, ketika orang bertanya perkara yang tidak akan mereka tanya pada siang hari. Tetapi baginya, ia tidak bersalah. Ia adalah hujung wilayah yang tidak boleh dipijaknya. Macam-macam, katanya ringkas. Dato' Razlan mengangguk. Dia tidak mendesak. Emak saya kata awak adalah orang terbaik yang pernah masuk ke rumah ini bertahun-tahun lamanya. Aisyah tidak segera menjawab. Emak awak sangat pemurah. Emak saya bukan pemurah, dia tepat. Dato' Razlan meletakkan gelas di atas meja. Apabila dia berkata begitu, itu kerana dia benar-benar memikirkannya. Kesunyian yang menyusul mempunyai berat yang berbeza. Kedua-duanya merasakannya. Kedua-duanya memilih untuk tidak menamakannya. Dato' Razlan bangun. Selamat malam, Aisyah. Selamat malam, Encik Razlan. Dia sudah hendak pergi apabila Aisyah bercakap lagi, hampir tanpa sengaja. Sampul surat dari bilik kerja itu. Dato' Razlan berhenti membelakanginya. Saya jumpa semasa membersihkan. Ia ada dalam laci kiri meja kerja. Saya letak di situ. Satu jeda yang sangat singkat. Saya tak buka. Itu bohong. Kedua-duanya tahu. Dato' Razlan tidak berpaling. Terima kasih, katanya. Dan terus berjalan. Datin Sofia melihat mereka dari koridor. Dia tidak keluar mencari air. Dia mendengar langkah kaki dan keluar untuk melihat. Dan kini dia berdiri dalam bayangan koridor. Cukup jauh untuk tidak dilihat, cukup dekat untuk mendengar hampir segalanya. Dia tidak mendengar perkataan yang tepat, tetapi dia mendengar nada,
tempoh kesunyian. Cara suara Dato' Razlan berubah apabila dia bercakap dengan wanita itu. Dia mengenali suara itu. Ia adalah suara yang Dato' Razlan tidak lagi gunakan dengannya. Datin Sofia kembali ke bilik tanpa membuat bising, masuk ke katil, menutup matanya, dan mula mengira dengan kesejukan seseorang yang telah memutuskan bahawa masa untuk memerhati telah berakhir. Keesokan harinya, Datin Sofia mengarahkan Aisyah untuk mengemas almari di bilik tetamu. Satu kerja yang tidak perlu di bilik yang tidak digunakan oleh sesiapa. Aisyah pergi tanpa bertanya. Apabila dia berada di dalam, Datin Sofia mengunci pintu dari luar. Aisyah mendengar bunyi klik, dia berdiri kaku seketika, kemudian coba memusingkan tombol. Terkunci, dia mengetuk dengan tenang 2 kali. Puan Sofia, diam. Puan Sofia, pintu terkunci. Tiada apa-apa. Aisyah duduk di tepi katil bilik kosong itu dan menunggu. Dia tahu ini adalah demonstrasi. Satu cara untuk memberitahunya. Saya boleh buat awak begini, saya boleh mengunci awak di mana sahaja saya mahu, saya boleh mengingatkan awak siapa yang berkuasa di sini. 40 menit kemudian, Makcik Halimah memanggil Datin Sofia dari biliknya, bertanya tentang Aisyah. Dan Datin Sofia, dengan ketenangan sepenuhnya, pergi membuka pintu bilik tetamu. Pelil, katanya memandang kunci itu. Pintu-pintu lama ini kadang-kadang terkunci sendiri. Aisyah keluar tanpa berkata apa-apa. Tetapi malam itu, sebelum menelepon Siti untuk bercakap dengan Arif, dia mencari nombor agensi pekerjaan di teleponnya. Bukan untuk berhenti, tetapi untuk menyimpan nombor itu dekat, sekiranya berlaku. Encik Amiruddin kembali ke kondominium pada hari Jumaat berikutnya, tetapi kali ini dia tidak pergi ke bilik kerja. Dia pergi ke ruang tamu di mana dia menemui Makcik Halimah, sendirian sedang minum teh dan duduk bersamanya seketika sambil menunggu Dato' Razlan. Apa khabar Makcik Halimah? Tua dan cerdik. Jawabnya, itu gabungan terburuk kerana awak melihat segalanya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Encik Amiruddin tersenyum. Apa yang Makcik lihat yang orang lain tidak lihat? Makcik Halimah memandangnya di atas cermin matanya dengan kesabarannya untuk orang yang bertanya soalan yang sudah mereka tahu jawabannya. Saya melihat bahwa anak saya berkahwin dengan seorang wanita yang sedang mengira berapa nilai rumah ini. Satu jeda, dan saya melihat bahwa ada seorang wanita lain di rumah ini yang cuba untuk tidak mencintai anak saya dan dia melakukannya dengan sangat teruk. Encik Amiruddin meletakkan cawan di atas meja. Makcik, ada cakap apa-apa tentang ini kepada Razlan? Saya cakap kepadanya bahwa keadaan tidak akan kekal sama. Ia akan bertambah baik atau memburuk. Dia mengeluh. Nampaknya mereka memilih untuk memburukkan sebelum bertambah baik. Dan apa yang Makcik cadangkan Makcik Halimah? Dia memikirkannya seketika. Seseorang perlu bertanya kepada Aisyah Rahman, apa yang dia datang cari di rumah ini. Dia memandangnya langsung, kerana dia tidak datang hanya untuk membersihkan lantai. Itu saya tahu sejak hari pertama, dan saya rasa sudah tiba masanya orang lain tahu juga. Apa yang Datin Sofia tidak lakukan ketika tiada siapa yang melihat. Datin Sofia Hasan telah belajar sejak kecil bahwa wang bukan matlamat. Ia adalah alat. Dan seperti setiap alat, nilainya bergantung sepenuhnya pada keupayaan untuk menggunakannya pada masa yang tepat. Dia membesar di Johor Bahru, dalam keluarga yang pernah mempunyai wang dan kehilangannya dengan keanggunan bijaksana. Mereka yang lebih suka berpura-pura tidak pernah memilikinya. Ayahnya seorang yang mementingkan penampilan. Ibunya, seorang wanita yang menyalurkan seluruh kecerdasannya untuk berkahwin dengan baik dan kemudian mengajar anak perempuannya untuk melakukan perkara yang sama. Datin Sofia telah mempelajari pelajaran itu, tetapi dia telah memperbaikinya. Dia tidak mencari perkawinan yang baik, dia mencari perkawinan yang strategik. Apa yang bagi ibunya adalah tujuan, baginya adalah alat. Dato' Razlan Tan Sri Ahmad telah muncul dalam radarnya 3 tahun lalu. Apabila syarikatnya mula berkembang pesat, dia bertemu dengannya di satu acara pelaburan. Dia menarik dengan cara yang kukuh dan bijaksana yang dimiliki oleh lelaki yang telah membina apa yang mereka miliki. Dia tidak berlagak, dia tidak perlu melakukannya. Datin Sofia mengambil masa 6 bulan untuk memupuk hubungan itu, 4 lagi untuk menjadikannya kukuh. Dan apabila Dato' Razlan melamar, dia sudah tahu nilai anggaran setiap aset yang dimilikinya. Rancangannya mudah dalam strukturnya dan kompleks dalam pelaksanaannya. Membina perkahwinan yang kelihatan tulen cukup lama untuk mengukuhkan kedudukan undang-undang ke atas harta benda. Klausa harta sepencarian dalam kontrak perkahwinan bukan kecuaian Dato' Razlan. Ia adalah cadangan Datin Sofia, disampaikan melalui peguam kepercayaannya sebagai formality standard. Encik Amiruddin tidak pernah melihatnya dengan baik. Itu Datin Sofia tahu sejak awal.
dan dia telah menguruskannya dengan menjauhkan Ensyik Amiruddin daripada keputusan yang penting. Apa yang dia tidak kira ialah Ensyik Amiruddin lebih tajam daripada yang kelihatan. Pada Isnin berikutnya selepas insiden bilik berkunci, Datin Sofia bertemu dengan kenalannya, bukan di kondominium, tetapi di sebuah kafe di utara bandar, di meja belakang dengan 2 cawan teh yang kedua-duanya tidak disentuh. Lelaki itu bernama Puan Surya Abdullah, seorang peguam, pakar dalam undang-undang harta sepencarian, dan dalam mencari batasan apa yang sah tanpa melanggarnya sepenuhnya. "Bagaimana keadaan?" tanya Datin Sofia. Klausa itu kukuh jika kita tafsirkan di bawah artikel yang kita bincangkan, tetapi kita perlu mendokumentasikan sumbangan kepada penyatuan harta sepanjang perkahwinan. Email. Kehadiran dalam keputusan, apa sahaja yang menunjukkan penyertaan aktif. Saya ada. Berapa? Cukup. Saya menghadiri 3 mesyuarat lembaga dalam 6 bulan pertama. Ada minit mesyuarat dengan nama saya sebagai pemerhati. Dan ada 2 email di mana Dato Razlan merujuk keputusan pengembangan kepada saya. Puan Surya mengangguk perlahan. Itu membantu. Bila awak nak bergerak, Datin Sofia menyilangkan tangan di atas meja. Ada satu komplikasi. Jenis apa? Seorang pembantu rumah yang tahu lebih daripada yang sepatutnya. Puan Surya menunggu. Dia ada hubungan dengan suami saya dari masa lalu. Saya tidak tahu betapa dalamnya, tetapi dia ada di rumah itu atas sebab tertentu. Dan sebab itu bukan untuk membersihkan lantai. Ini mewakili risiko undang-undang. Tidak secara langsung, tetapi jika Dato Razlan mendengarnya sebelum saya bergerak, Datin Sofia meninggalkan ayat itu tanpa selesai, kerana ayat-ayat yang tidak selesai lebih berkesan daripada yang lengkap. Apa yang awak perlukan? Dia hilang. Datin Sofia mengangkat cawan teh buat kali pertama, tanpa drama, tanpa sesiapa pun dapat menjejak balik kepada saya. Puan Surya memandangnya. Apa yang awak ada terhadapnya? Itu yang saya cari. Apa yang Datin Sofia tidak tahu ialah Aisyah sudah menemuinya. Ia berlaku 3 hari sebelumnya, pada petang Jumaat. Aisyah sedang membersihkan balkoni apabila dia mendengar Datin Sofia bercakap di telefon di ruang tamu bersebelahan dengan pintu yang separuh terbuka dan suara yang cukup kuat sehingga kata-kata itu sampai secara berasingan tetapi dapat dikenal pasti. Dia tidak mendengar segalanya. Dia mendengar cukup, amanah, klausa harta sepencarian sebelum Dato Razlan mengubah kedudukannya. Aisyah berhenti menyapu. Dia mendengar selama 2 minit lagi. Kemudian dia terus menyapu seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Malam itu dia tidak menelpon Siti. Dia tinggal di biliknya dengan telepon di tangan, memandang sailing. Melakukan apa yang dia lakukan apabila dia perlu berfikir dengan jelas. Menyusun maklumat, seolah-olah ia adalah teks yang perlu distrukturkan. Apa yang dia dengar bukanlah perbualan pasangan, ia adalah perbualan strategi. Datin Sofia sedang merancang sesuatu yang berkaitan dengan wang Dato Razlan, dengan aset syarikatnya, dan dia merancangnya sebelum sesuatu berubah. Dilema itu sudah setua dunia dan mustahil seperti biasa. Apa yang Aisyah lakukan dengan itu? Jika dia tidak berkata apa-apa, Dato Razlan akan kehilangan apa yang telah dibinanya bertahun-tahun dan akan kehilangannya tanpa disedari, tanpa dapat mempertahankan diri. Jika dia berkata sesuatu, dia perlu menjelaskan bagaimana dia mengetahuinya, dan menjelaskan bagaimana dia mengetahuinya bermakna menjelaskan mengapa dia memberi perhatian kepada apa yang Datin Sofia katakan di telepon. Dan Datin Sofia mempunyai foto itu, dia mempunyai kisah kursus itu. Dia boleh membina naratif yang Dato Razlan mungkin akan pilih untuk percayai, kerana ia lebih mudah daripada kebenaran. Dan jika dia menjelaskan, dia juga perlu menjelaskan segala-galanya. Arif, surat itu. Mengapa dia sebenarnya datang ke rumah itu sekaligus? Pada masa yang sama, tanpa persediaan, Aisyah menutup matanya, memikirkan Arif berkata, "Mama," dengan suara yang penuh kepastian. Dia memikirkan surat Dato Razlan yang berkata, "Ada sesuatu yang awak perlu tahu." Dia memikirkan Makcik Halimah dengan cermin mata di lantai, dan tangannya menggeletar, dan memutuskan bahawa dia akan menunggu, bukan kerana pengecut, tetapi kerana dia perlu tahu lebih banyak sebelum bercakap. Kerana jika dia akan membuka pintu itu, dia perlu membukanya dengan segala-galanya di dalamnya, bukan separuh jalan. Peluang itu datang sendiri, seperti yang sering berlaku apabila seseorang sudah berhenti mencarinya dengan terdesak. Pada hari Rabu berikutnya, Datin Sofia keluar pada pukul 10 seperti biasa. Dato Razlan berada di tapak pembinaan. Makcik Halimah tidur siang. Aisyah sedang mengemas bilik kerja apabila dia melihat komputer riba Datin Sofia terbuka di atas sofa di ruang tamu. Tidak terkunci. Dengan skrin menyala. Dia berhenti di pintu masuk ruang tamu. Dia tidak masuk. Dia berdiri di ambang pintu memandang skrin dari jauh. Dia tidak dapat membaca apa yang tertera dari situ.
tetapi dia dapat melihat bahwa ada setingkap email yang terbuka dan nama di tajuk mesej terakhir bukanlah nama yang dia kenali. Puan Surya Abdullah. Subjek, dokumentasi tambahan, peringkat 2. Aisyah memandang koridor. Dia memandang skrin, memandang koridor sekali lagi. Dia tidak masuk. Dia kembali ke bilik kerja dan terus membersihkan, tetapi dia menghafal nama itu dan malam itu. Dari biliknya dia mencari Puan Surya Abdullah di internet, peguam Johor Bahru, pakar dalam litigasi harta sepencarian dan perceraian. Semuanya ada di situ. Dia tidak perlu melihat email. Dengan nama dan kepakarannya sudah cukup untuk memahami peta lengkap. Encik Amiruddin tiba di kondominium pada petang Rabu itu ketika Datin Sofia belum kembali. Dia bertanya tentang Dato Razlan. Aisyah memberitahunya bahwa dia tiada. Encik Amiruddin mengangguk. Kemudian daripada pergi, dia berhenti seketika di pintu masuk. "Boleh saya tanya sesuatu?" katanya. Aisyah memandangnya. Itu adalah kali pertama dia bercakap dengannya secara langsung. "Tentu, baik-baik saja di sini." Itu adalah soalan yang pelik datang dari mana ia datang. Aisyah memegangnya seketika sebelum menjawab. "Ya, selamat. Kenapa Encik tanya saya begitu, Encik Amiruddin?" Encik Amiruddin mengkaji sebentar, dengan pandangan peguam yang tahu bahwa jawaban lebih kurang penting daripada apa yang tidak dikatakan. "Kerana Makcik Halimah meminta saya untuk bertanya. Satu jeda. Dan kerana saya sudah 12 tahun mengenali Dato Razlan Tan Sri Ahmad dan ada sesuatu di rumah ini yang tidak betul, dan saya bukan satu-satunya yang melihatnya." Aisyah diam. "Jika pada bila-bila masa awak perlu bercakap dengan seseorang," kata Encik Amiruddin meletakkan kadnya di atas meja di ruang tamu. "Telefon saya, bukan sebagai peguam Dato Razlan, tetapi sebagai seseorang yang mahu segala-galanya berjalan lancar." Dia pergi. Aisyah mengambil kad itu, memandangnya, menyimpannya di dalam poket apronnya bersama telepon. Malam itu dia menelepon Siti. "Siti, saya perlu awak jaga Arif sedikit lagi." Suaranya tenang, tetapi Siti terlalu mengenalinya. "Apa yang berlaku, Lu?" "Belum ada apa-apa, tetapi saya rasa tidak lama lagi semuanya akan berlaku." "Awak okey?" Aisyah memandangkan Encik Amiruddin di atas meja kecil. "Saya okey." Satu jeda. "Boleh saya cakap dengan Arif?" Dia mendengar suara anak itu di hujung sana. Bunyi-bunyi latar belakang sebuah kondominium kecil di Pulau Pinang. Bunyi segala yang menunggunya. "Mama, hello sayang. Mama, datang." "Saya datang," kata Aisyah. "Hampir tiba." Dan kali ini apabila dia mengatakannya, ia kedengaran kurang seperti janji dan lebih seperti keputusan. Malam itu semuanya pecah pada hari Khamis. Tiada tanda-tanda awal bahwa hari itu akan berbeza daripada sebelumnya. Kondominium itu bermula dengan kesunyian yang sama seperti biasa. Kopi pada pukul 8, akhbar Makcik Halimah, langkah kaki Datin Sofia datang dan pergi dengan irama tumit yang Aisyah sudah hafal. Dato Razlan telah keluar awal, satu mesyuarat di tapak pembinaan baru di selatan bandar. Encik Amiruddin telah meneleponnya malam sebelumnya untuk mengesahkan bahawa mereka akan bertemu pada tengah hari. Aisyah membuat katil, membersihkan bilik air, menyiapkan makan tengah hari Makcik Halimah. Semuanya dengan normaliti yang dihitung oleh seseorang yang tahu sesuatu sedang mendekat tetapi tidak tahu bila ia akan tiba. Apa yang tiba adalah pada pukul 11 pagi. Makcik Halimah berada di biliknya di tepi tingkap dengan buku di atas lutut dan cermin mata pada tempatnya. Aisyah telah masuk untuk meninggalkan secawan air panas apabila Datin Sofia muncul di pintu. Dia tidak mengetuk, dia tidak pernah mengetuk. Dia masuk dengan kemudahan seseorang yang menganggap semua ruang di rumah itu miliknya dan berdiri di tengah-tengah bilik. Memandang Makcik Halimah dengan ekspresi yang Aisyah tidak pernah lihat sebelumnya, sesuatu yang lebih terbuka daripada biasa, sesuatu yang pada orang lain akan kelihatan seperti kelemahan, tetapi pada Datin Sofia, ia terasa seperti langkah pertama dalam satu permainan. "Makcik Halimah," katanya, "saya perlu bercakap dengan awak." Wanita tua itu menutup buku perlahan-lahan, memandangnya. "Kalau begitu bercakaplah." Datin Sofia masuk sepenuhnya. Aisyah mengambil cawan sebelumnya dari meja kecil dan bersedia untuk keluar. Datin Sofia menahannya dengan suaranya. "Duduklah, Aisyah. Ini juga perlu awak dengar." Aisyah berhenti. Sesuatu yang dingin merentasi belakangnya. Datin Sofia duduk di kerusi di hadapan Makcik Halimah, menyilangkan kakinya, bercakap dengan ketenangan yang merupakan jenis ketenangan yang dilatih. "Saya telah memutuskan bahawa saya akan meminta cerai daripada Dato Razlan." Makcik Halimah tidak berkata apa-apa. "Saya tahu ini juga menjejaskan awak dan saya ingin memberitahu awak sebelum saya bercakap dengannya. Atas dasar hormat." "Atas dasar hormat," ulang wanita tua itu dengan nada yang bukan soalan, tetapi rekod. "Perkahwinan ini tidak berjalan lancar.
Dato' Razlan dan saya mempunyai visi yang berbeza tentang apa yang kami inginkan. Lebih baik bagi kami berdua berpisah sekarang daripada terus membina sesuatu yang tidak mempunyai masa depan. Makcik Halimah memandangnya untuk masa yang lama. Dan aset syarikat anak saya, itu juga mereka pisahkan. Datin Sofia tidak berkedip. Itu adalah isu undang-undang yang akan diuruskan oleh peguam secara adil. Peguam awak atau peguam dia, satu kesunyian singkat. Makcik Halimah, saya faham ini sukar, tetapi saya minta awak jangan dramatikkan. Ini perkara biasa. Aisyah melihat dari sudut. Dia memandang Makcik Halimah, yang jari-jarinya digenggam erat di atas kulit buku jarinya sedikit putih. Dia memandang Datin Sofia, yang menjaga ketenangannya dengan ketepatan teknikalnya yang biasa. Dan kemudian, Makcik Halimah mengatakan sesuatu yang tiada siapa yang menyangka. Awak tahu apa yang paling menyakitkan saya tentang awak? Datin Sofia. Datin Sofia menunggu, yang awak tidak mempunyai keberanian untuk mencintainya dengan tulus. Suara wanita tua itu rendah, tetapi setiap perkataan jatuh dengan beratnya sendiri. Razlan adalah seorang lelaki yang telah melakukan kesilapan, yang telah bersendirian terlalu lama, yang memerlukan seseorang yang melihatnya, bukan yang mengira nilainya. Dan awak memilih yang kedua. Saya tidak datang ke sini untuk dihakimi. Tidak. Awak datang untuk mengumumkan bahwa awak akan mengambil apa yang bukan milik awak. Dan awak mahu melakukannya dengan memandang mata saya untuk melihat jika saya pecah. Makcik Halimah membuka buku itu sekali lagi. Saya tidak akan pecah. Saya sudah pecah ketika suami saya meninggal dunia. Semua yang datang selepas itu lebih mudah daripada itu. Datin Sofia bangun, dan pada saat itulah, pada saat dia bangun, sesuatu pecah dalam dirinya juga. Bukan ketenangannya secara keseluruhan, hanya di satu sudut, cukup untuk apa yang dia katakan seterusnya, mempunyai suhu yang berbeza daripada semua sebelumnya. Wanita ini katanya menunjuk Aisyah tanpa memandangnya, tidak di sini untuk bekerja, dia di sini karena ada sesuatu dengan anak awak. Dan jika awak fikir itu lebih baik daripada apa yang Dato' Razlan ada dengan saya, awak lebih buta daripada yang awak nampak. Makcik Halimah memandang Aisyah. Aisyah tidak menundukkan pandangan. Mereka berdua di sini dalam rumah ini, sambung Datin Sofia. Dan kini ada ketajaman dalam suara itu. Memandang satu sama lain, seolah-olah tiada siapa yang melihat. Dan awak melindunginya seolah-olah dia keluarga. Dia bukan, dia seorang pembantu rumah yang datang mencari sesuatu yang bukan miliknya. Datin Sofia, kata Aisyah dengan suara perlahan. Jangan bercakap dengan saya, Aisyah, rendahkan suara awak. Saya kata, jangan bercakap dengan saya. Dia berpaling ke arah Aisyah buat kali pertama, dan di matanya ada sesuatu yang bukan lagi perhitungan, tetapi kemarahan. Kemarahan sebenar seseorang yang telah mengawal diri terlalu lama. Awak tidak mempunyai tempat dalam perbualan ini. Awak membersihkan lantai. Itulah diri awak. Kesunyian yang menyusul berlangsung sesaat, hanya sesaat, dan pada saat itu Datin Sofia melakukan kesilapan yang segala yang datang sebelumnya telah membina ke arahnya tanpa sesiapapun dapat mengelakkannya. Dia menghulurkan tangan ke arah rantai Makcik Halimah, rantai yang sama seperti biasa, yang milik suaminya, dan mengambilnya di antara jari jemarinya dengan kasar yang bukan kemalangan, tetapi demonstrasi. Jenis benda ini, katanya, adalah masalahnya. Bergantung pada objek lama daripada melihat ke hadapan, dan dia menariknya. Rantai halus itu bertahan seketika sebelum putus. Makcik Halimah mengeluarkan bunyi kesakitan yang pendek dan sesuatu yang lebih mendalam daripada kesakitan fisikal. Cermin matanya terhantuk pada lengan kerusi dan jatuh ke lantai. Aisyah sudah bergerak sebelum rantai itu jatuh sepenuhnya. Dia tidak berlari, dia terus ke sana. Dia berdiri di antara Datin Sofia dan Makcik Halimah dengan seluruh tubuhnya. Dan apabila Datin Sofia cuba melangkah ke tepi untuk mengelilinginya, Aisyah mengangkat tangan dan menahannya dengan ketegasan yang bukan keganasan, tetapi juga tidak meninggalkan ruang untuk rundingan. Jangan sentuh dia lagi. Suara itu keluar dari tempat yang Aisyah tidak tahu dia ada. Ia bukan jeritan segera, ia adalah sesuatu sebelum jeritan, lebih padat, lebih nyata. Datin Sofia berundur selangkah kerana terkejut lebih daripada takut. Dan kemudian Aisyah menunjuk ke bawah, ke lantai tempat rantai itu jatuh dengan jari yang kukuh dan pandangan yang tetap. Ambil itu. Awak tidak akan memberi arahan kepada saya dan di rumah saya sendiri. Ambil itu. Datin Sofia memandang kedua-duanya. Aisyah berdiri menghalang jalan. Makcik Halimah dengan tangan menggeletar dan mata terpejam. Dan pada saat itulah pintu kondominium terbuka. Dato' Razlan telah kembali lebih awal. Mesyuarat telah dibatalkan. Ensik Amiruddin telah menghantar mesej kepadanya pada pukul 10.30 pagi
memberitahu bahwa pelanggan telah meminta untuk menjadwalkan semula. Dato' Razlan telah memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen yang diperlukannya untuk petang itu. Dia mendapati pintu bilik ibunya terbuka. Dia masuk dan terpaku di ambang pintu dengan tangan memegang tombol. Dia melihat Aisyah berdiri menunjuk ke lantai. Dia melihat Datin Sofia dengan rantai ibunya di tangan. Dia melihat ibunya dikerusi dengan mata masih terpejam dan tangan digenggam di atas lutut. Dia tidak bercakap segera, dia menunduk ke lantai, melihat cermin mata. Dia mengambilnya dengan tenang, menyerahkannya kepada ibunya, memakainya dengan hati-hati. Makcik Halimah membuka mata dan memandangnya, dan dalam pandangan itu ada segala yang tidak dapat diucapkan. Pada saat itu, Dato' Razlan berdiri tegak, berpaling ke arah Datin Sofia. Dia masih memegang rantai itu di tangan. Bagi saya, kata Dato' Razlan, suaranya mendatar, tanpa suhu yang dikenali, jenis suara yang digunakan oleh seseorang yang mengawal sesuatu yang sangat besar dengan usaha yang gigih. Datin Sofia melepaskannya ke tapak tangannya tanpa berkata apa-apa. Dato' Razlan mengembalikannya kepada ibunya. Dia meletakkannya sendiri di leher ibunya dengan tangan yang sedikit menggeletar. Cukup untuk Aisyah melihatnya dari tempat dia berada, walaupun orang lain tidak menyadarinya. Kemudian dia berpaling ke arah Datin Sofia. Keluar dari bilik ini, Razlan. Saya perlu awak dengar. Keluar dari bilik ini. Sekarang, Datin Sofia keluar. Dato' Razlan memandang Aisyah. Dia mengekalkan pandangan seketika dan kemudian pergi mengambil cermin mata dari lantai. Walaupun dia sudah mengambilnya, hanya untuk mempunyai sesuatu untuk dilakukan dengan tangannya. Terima kasih, kata Dato' Razlan dengan suara yang sangat perlahan. Aisyah mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia keluar mengekori Datin Sofia dan menutup pintu. Makcik Halimah terus memandang Aisyah. Duduklah, katanya. Aisyah duduk. Wanita tua itu memegang tangannya, tidak berkata apa-apa untuk masa yang lama, hanya memegang tangannya dengan ketegasannya sebagai orang yang telah belajar bahwa kesunyian boleh menjadi cara paling lengkap untuk mengatakan sesuatu. Sudah, katanya akhirnya dengan suara yang sangat perlahan. Sudah, dan Aisyah, yang telah menahan segalanya tanpa pecah, terpaksa memandang keluar tingkap agar Makcik Halimah tidak melihat bahwa matanya telah dipenuhi air. Di ruang tamu, Dato' Razlan dan Datin Sofia bersendirian selama 20 menit. Apa yang mereka katakan tidak sampai ke bilik Makcik Halimah, hanya nada-nadanya. Nada Dato' Razlan rendah dan berterusan. Nada Datin Sofia yang bermula dengan terkawal dan kemudian meningkat sehingga kehilangan bentuk yang selalu dipertahankannya. Apabila Datin Sofia keluar ke koridor dengan beg tangan dan kunci kereta, dia melintas di hadapan bilik Makcik Halimah tanpa berhenti. Dan sebelum sampai ke pintu utama, dia berhenti seketika di hadapan bilik Aisyah. Dia tidak masuk, hanya berdiri di situ membelakangi koridor memandang pintu yang tertutup. Ini belum berakhir, katanya dengan volume yang hanya untuk dirinya sendiri, atau mungkin agar Aisyah, jika dia berdekatan, dapat mendengarnya. Kemudian dia pergi, dan kondominium itu menjadi sunyi yang berbeza daripada semua sebelumnya. Kesunyian perkara yang sudah dikatakan, dan tidak boleh disimpan kembali. Apa yang Dato' Razlan tidak tahu, Ensik Amiruddin tiba pada pukul 3 petang. Dia tidak dipanggil oleh Dato' Razlan. Dia dipanggil oleh Makcik Halimah dari biliknya dengan ketenangan yang tidak membenarkan perdebatan. Datang sekarang, Amiruddin. Hari ini apa yang perlu pecah sudah pecah. Dan sekarang kita perlu betulkan apa yang tinggal. Ensik Amiruddin tiba dengan fail yang telah disediakannya selama berminggu-minggu. Yang Dato' Razlan masih belum meminta untuk melihat sepenuhnya. Tetapi yang Ensik Amiruddin telah bina juga. Kerana 12 tahun mengenali seorang lelaki mengajar awak bila untuk bersiap sedia walaupun dia tidak memintanya. Dato' Razlan berada di bilik kerja ketika dia tiba, duduk, tanpa kertas di hadapan, tanpa telepon di tangan, hanya duduk, memandang papan putih dengan skema yang separuh terpadam. Ensik Amiruddin menutup pintu. Apa kabar? Baik. Awak tak nampak baik. Ensik Amiruddin sudah duduk di hadapannya. Datin Sofia pergi, dia pergi ke kondominium yang dia ada di Damansara. Saya rasa dia dah lama ada. Dato' Razlan mengatakannya tanpa penekanan, seolah-olah dia sudah memproses bahagian itu. Petang ini dia hantar mesej kepada saya mengatakan bahawa kami akan bercakap melalui peguamnya, Puan Surya Abdullah. Dato' Razlan memandangnya. Awak kenal dia, saya tahu siapa dia, dan saya tahu apa yang dia buat. Ensik Amiruddin membuka fail itu. Razlan, awak perlu baca ini hari ini, bukan esok. Hari ini, apa yang ada dalam fail itu adalah 3 perkara. 1. Salinan klausa harta sepencarian dalam kontrak perkahwinan dengan anotasi di margin.
Ringkasan pergerakan konsultasi yang telah dilakukan oleh Puan Surya Abdullah mengenai syarikat-syarikat yang berkaitan dengan syarikat Dato' Razlan dalam 2 bulan terakhir dan surat niat berpisah yang bertarikh 3 minggu lalu. Dato' Razlan membaca dalam diam. Ensik Amiruddin membiarkannya membaca. Apabila selesai, Dato' Razlan menutup fail itu dan meletakkannya di atas meja kerja dengan hati-hati yang berlebihan, seolah-olah dia memerlukan isyarat kecil itu untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih besar. 3 minggu, katanya. Dia menandatanganinya sebelum kejadian hari ini. Kejadian hari ini bukan spontan, Razlan. Ia adalah pelaksanaan sesuatu yang telah dirancang dan klausa itu. Sejauh mana kukuh kedudukan dia? Dia ada hujah, tidak sempurna, tetapi dengan peguam yang betul dan hakim yang betul, dia boleh membina kes. 1 jeda. Oleh itu, kita perlu bergerak cepat. Dan oleh itu, saya perlu awak beritahu saya semua yang awak tahu tentang apa yang dia telah lakukan dalam beberapa bulan ini, mesyuarat, panggilan, orang yang dia telah jumpa. Dato' Razlan mengangguk, mula bercakap. Mereka berada di bilik kerja selama sejam. Apabila mereka keluar, Ensik Amiruddin mempunyai cukup untuk mula membina pertahanan. Dan Dato' Razlan mempunyai ekspresi lelaki yang baru sahaja memahami bahawa sesuatu yang mereka sangka kukuh adalah kertas sejak awal lagi. Aisyah mendengar pintu bilik kerja terbuka. Dia berada di dapur menyiapkan makan malam Makcik Halimah dengan telefon di atas meja dan mesej dari Siti belum dijawab lagi. Dia mendengar Ensik Amiruddin mengucapkan selamat tinggal. Dia mendengar langkah kakinya ke arah pintu keluar dan kemudian dia mendengar langkah Dato' Razlan datang ke dapur. Dia bersedia, Dato' Razlan masuk. Dia bersandar di bingkai pintu, sama seperti malam minggu pertama itu, sebelum semuanya menjadi seperti sekarang. Apa kabar emak saya? Tanyanya. Berehat. Makan dengan baik. Aisyah terus memotong tanpa berpaling. Dia tenang. Baiklah, 1 jeda. Aisyah. Ya, saya perlu minta sesuatu daripada awak. Dia meletakkan pisau di atas papan, berpaling. Dato' Razlan memandangnya dengan ekspresi yang bukan ekspresi bos atau lelaki yang penat di awal pagi. Ia adalah sesuatu yang lebih sukar untuk dinamakan, sesuatu yang dia sedang mengira sama ada dia mampu. Saya perlu awak beritahu saya kebenaran tentang sesuatu. Aisyah menunggu. Datin Sofia cakap awak dan saya. Ada sesuatu antara kita dari masa lalu. Kesunyian itu berlangsung tepat selama kesunyian sebelum keputusan menjadi tidak dapat diubah. Ya, kata Aisyah. Dato' Razlan tidak bergerak. Kursus itu? Ya. Satu lagi kesunyian yang lebih panjang. Kenapa awak tak cakap apa-apa bila awak tiba? Aisyah menarik nafas perlahan. Sebab awak tak kenal saya. Dan sebab saya fikir lebih baik begitu. Lebih baik untuk siapa? Untuk kita berdua. Dia berhenti sebentar. Untuk saya, lebih-lebih lagi. Dato' Razlan menjauhi bingkai pintu. Masuk sepenuhnya ke dapur. Duduk di kerusi meja. Kerusi yang sama di mana dia duduk pada malam awal pagi itu. Dan terus memandang tangannya. Saya cari awak, katanya. Selepas kursus saya tinggalkan nota di akademi. Saya tahu. Macam mana awak tahu? Saya jumpa surat itu di bilik kerja bila saya bersihkan. Dato' Razlan mengangkat pandangan. Awak bacanya? Ya, tiada celaan dalam soalan, tiada celaan dalam jawapan. Hanya 2 orang yang mengatakan kebenaran selepas lama tidak melakukannya. Jadi awak tahu apa yang tertulis. Ya, dan Aisyah memandangnya langsung. Inilah masanya, bukan yang dia rancang. Bukan dengan persediaan ini atau dalam keadaan ini. Tetapi masanya tetap ada. Ada satu lagi perkara yang perlu saya beritahu awak, katanya. Sesuatu yang awak tidak tahu. Dato' Razlan menunggu, dan Aisyah bercakap. Dia melakukannya tanpa mukadimah, tanpa pembinaan dramatik. Dengan cara yang sama, dia telah belajar melakukan perkara yang sukar, terus ke intinya, kerana batasan hanya memanjangkan kesakitan. Dia memberitahunya tentang Arif, memberitahunya umur, memberitahunya nama, memberitahunya dia tinggal bersama kakaknya di Pulau Pinang, memberitahunya dia hampir berusia 3 tahun. Dan itu adalah sebab sebenar mengapa dia datang ke Kuala Lumpur, kerana dia memerlukan wang, dan kerana ada sesuatu lagi yang perlu dia selesaikan untuk dapat meneruskan. Dato' Razlan mendengar segalanya tanpa mengganggu. Apabila dia selesai, kesunyian yang datang adalah berbeza daripada semua sebelumnya malam itu. Ia adalah kesunyian seseorang yang sedang memproses sesuatu yang mengubah keseluruhan peta. Bapa dia? Tanyanya akhirnya dengan hati-hati. Tiada, tidak pernah ada. Dato' Razlan mengangguk perlahan. Dan kenapa awak beritahu saya ini sekarang? Itu adalah soalan yang betul. Satu-satunya yang penting. Aisyah mengambil masa untuk menjawab, bukan kerana dia tidak tahu jawapannya, tetapi kerana dia mahu ia tepat. Kerana pagi ini,
Datin Sofia memecahkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan kerana menanggung kebenaran ini sendirian sudah lebih berat daripada yang saya mampu. Dia berhenti sebentar. Dan kerana awak berhak tahu segalanya sebelum saya pergi, Dato' Razlan memandangnya. Awak akan pergi? Saya rasa itu yang betul. Selepas hari ini, saya kekal akan merumitkan segalanya. Untuk siapa? Untuk awak. Cukuplah dengan masalah Datin Sofia, dengan peguam, dengan Aisyah. Dia mengatakannya dengan ketegasan yang tenang yang memotong ayat itu pada titik yang tepat. Saya tanya untuk siapa? Dia tidak menjawab. Dato' Razlan bangun, pergi ke tingkap dapur, memandang halaman dalam bangunan, tempat yang sama Aisyah pandang pada malam-malam, dia tidak dapat tidur. Saya pun tidak mengenali awak ketika awak tiba, katanya membelakanginya. Atau itu yang saya cakap pada diri sendiri. Satu jeda yang panjang, tetapi kali pertama saya mendengar awak bercakap dengan emak saya dari koridor. Saya tahu, saya tidak mau tahu, tetapi saya tahu. Aisyah berdiri kaku. Kenapa awak tak cakap apa-apa? Sebab saya takut akan maksudnya. Sebab saya dah berkahwin. Sebab saya dah buat keputusan yang saya tak boleh batalkan dalam sehari. Dia berpaling sebab-sebab buruk yang sama yang dimiliki orang apabila mereka memilih untuk tidak melihat apa yang ada di hadapan mereka. Kedua-duanya saling memandang dari hujung dapur. Itu bukan saat penyelesaian. Terlalu awal untuk itu. Terlalu banyak perkara yang masih pecah di lantai. Terlalu banyak peguam dan dokumen dan keputusan yang perlu dibuat. Tetapi itu adalah saat nyata pertama yang mereka miliki dalam 3 tahun. Yang pertama di mana tiada seorang pun yang memilih untuk tidak melihat. Encik Amiruddin menelpon pada pukul 9 malam. Dato' Razlan menjawab dari bilik kerja. Saya ada sesuatu, kata Encik Amiruddin tanpa mukadimah. Puan Surya Abdullah, ada aduan lama kerana amalan tidak teratur di Johor Bahru. Ia digugurkan, tetapi fail itu wujud. Dan ada 2 pelanggan Datin Sofia sebelumnya. Dia berhenti sebentar dari situasi sebelum awak yang menandatangani perjanjian kerahsiaan selepas perpisahan. Jumlahnya tidak awam, tetapi peguam-peguamnya ada dalam rekod. Dato' Razlan mencatat, apa maksudnya? Ini bukan kali pertama dia melakukan ini dan jika kita mencari pelanggan-pelanggan itu dan salah seorang bercakap, kita ada corak. Corak jauh lebih sukar untuk dipertahankan daripada kes terpensil. Berapa lama awak perlukan? Seminggu, mungkin kurang. Baik. Dato' Razlan memandang ke koridor. Amiruddin, satu lagi perkara. Cakap, Aisyah Rahman, saya mahu awak pastikan dia dilindungi secara undang-undang jika Datin Sofia cuba melakukan sesuatu untuk mencelakakannya. Satu kesunyian singkat di hujung sana. Ada apa-apa yang saya perlu tahu? Ya, tapi saya ceritakan esok secara pribadi. Encik Amiruddin mengambil masa seketika. Baiklah. Dan sebelum menutup telefon, Razlan, awak buat keputusan yang betul bila panggil saya awal. Bukan saya yang panggil awak, emak saya yang panggil. Satu jeda dan kemudian buat pertama kali sepanjang malam yang tidak berkesudahan itu, sesuatu yang hampir seperti senyuman dalam suara Encik Amiruddin. Tentu, seperti biasa, Makcik Halimah sudah terjaga apabila Aisyah pergi mengucapkan selamat malam. Wanita tua itu memegang rantai di tangannya, melalukannya di antara jari jemarinya perlahan-lahan, seperti yang dia lakukan ketika memikirkan suaminya. Awak dah bercakap dengan dia? Tanyanya tanpa mengangkat pandangan. Ya, semuanya. Aisyah ragu-ragu seketika. Hampir semuanya. Makcik Halimah mengangkat pandangan. Yang hampir selalu yang paling penting. Saya tahu, Puan Halimah. Wanita tua itu mengkajinya seketika, kemudian menghulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya dengan ketegasan yang lembut. Siapa nama dia? Aisyah tahu tanpa bertanya siapa yang dimaksudkan. Arif. Makcik Halimah tersenyum. Itu adalah kali pertama Aisyah melihat senyuman itu. Bukan senyuman ramah setiap hari. Senyuman yang lain, yang datang dari dalam. Arif, ulangnya seolah-olah dia sedang menyimpan nama itu di tempat yang selamat. Nama yang cantik. Aisyah mengangguk. Kerongkongnya terasa ketat. Selamat malam, Puan Halimah. Selamat malam, Aisyah. Dia melepaskannya. Dan tidurlah. Esok masih banyak yang perlu diselesaikan dan tidak berguna menyelesaikannya dengan mata tertutup kerana keletihan. Aisyah mematikan lampu dan menutup pintu. Di koridor dia berdiri seketika dengan belakang bersandar pada dinding dan mata terpejam. Arif, Dato' Razlan, surat itu, rantai itu, Encik Amiruddin, Datin Sofia, semuanya bersama, semuanya pada masa yang sama. Dia menarik nafas dan pergi ke biliknya untuk menelepon anaknya. Kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Jumaat bermula dengan langit kelabu di atas menara-menara Kuala Lumpur. Aisyah bangun sebelum loceng penggera berbunyi. Dia berpakaian dalam diam, pergi ke dapur, menyiapkan kopi. Dia melakukan segala-galanya dengan irama yang sama seperti biasa, pergerakan yang sama,
urutan isyarat yang sama yang telah diulanginya selama berbulan-bulan, tetapi sesuatu di dalam dirinya berbeza, seperti apabila simpul yang telah lama terikat dilonggarkan, sehingga seseorang tidak lagi ingat bagaimana rasanya tidak menanggungnya. Dia tidur sedikit, tetapi lena, tanpa beban apa yang tidak dikatakan. Dato' Razlan muncul pada pukul 7 pagi, bukan dengan sut, tetapi dengan pakaian sederhana, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa hari itu bukan hari untuk persembahan. Dia menuang kopi tanpa berkata apa-apa dan duduk di meja. Aisyah meletakkan sarapan Makcik Halimah di dulang dan bersedia untuk membawanya. Aisyah, dia berhenti. Terima kasih untuk segalanya semalam. Bukan hanya kerana rantai itu. Kedua-duanya tahu. Awak tak perlu berterima kasih kepada saya, katanya. Ya, saya perlu, katanya tanpa mengulas. Dengan kesederhanaan yang dimiliki orang apabila akhirnya mereka mengatakan apa adanya. Ya, saya perlu. Aisyah mengambil dulang itu dan pergi ke bilik Makcik Halimah. Wanita tua itu sudah terjaga, duduk di kerusi di tepi tingkap, dengan rantai di tempatnya, dan buku tertutup di atas lututnya. Dia memandang menara-menara dengan ekspresi wajahnya yang sedang memikirkan sesuatu yang tidak tergesa-gesa. Letakkan dulang di situ, katanya. Dan duduklah sebentar. Aisyah meletakkan sarapan di meja kecil dan duduk di kerusi di hadapan. Makcik Halimah memandangnya secara langsung tanpa ramah tamah hari-hari lain. Bila awak nak pergi, Puan Halimah, jangan cakap awak tak fikir nak pergi. Saya kenal awak dah 6 bulan. Dan saya tahu macam mana muka awak bila awak sedang mengira jalan keluar. Aisyah menundukkan pandangan seketika. Saya fikir selepas semalam, yang paling bersih ialah saya pergi, supaya semua yang berlaku di sini diselesaikan tanpa saya merumitkan keadaan. Dan Arif, nama itu di bibir Makcik Halimah, masih mengejutkannya. Cara dia menyebutnya seolah-olah dia sudah menjadi sebahagian daripada senarai orang yang dia peduli. Arif baik-baik saja dengan kakak saya. Dia baik-baik saja bulan-bulan ini. Itu bukan yang saya tanya. Makcik Halimah meletakkan buku di meja kecil. Saya tanya tentang Arif kerana saya mahu awak faham sesuatu. Apa yang awak tanggung sendirian sepanjang masa ini, beban itu, awak tak perlu tanggung sendirian dan awak tak perlu terus menanggungnya sendirian juga. Puan Halimah, situasi Dato' Razlan rumit sekarang. Perkara terakhir yang dia perlukan ialah, awak tahu berapa umur anak saya? Soalan itu begitu langsung sehingga Aisyah mengambil masa sesaat untuk menjawab. 42 tahun. Sebuah syarikat, seorang ibu berkerusi roda, dan baru sahaja mengetahui bahawa perkahwinannya adalah satu transaksi. Makcik Halimah berhenti seketika. Adakah awak fikir dia perlu seseorang lagi memudahkan hidupnya dengan menyingkirkan diri? Atau adakah awak fikir dia perlu buat kali pertama seseorang kekal walaupun rumit? Aisyah tidak menjawab. Bukan kerana dia tidak mempunyai jawapan, kerana dia ada dan ia membebaninya. Ada perbezaan, katanya, akhirnya dengan hati-hati, antara kekal kerana seseorang mahu dan kekal kerana rasa berhutang sesuatu. Saya tidak mahu Dato' Razlan rasa berhutang apa-apa kepada saya. Dan jika itu bukan hutang dan jika itu pilihan. Puan Halimah, Aisyah, wanita tua itu memegang tangannya dengan ketegasannya. Saya telah melihat anak saya dalam banyak keadaan. Saya melihat dia membina syarikatnya dari tiada. Saya melihat dia kehilangan perkahwinan pertamanya. Saya melihat dia bersendirian bertahun-tahun tanpa mengeluh, kerana dia tidak tahu mengeluh. Dia menggenggam tangan itu. Dan dalam sebulan saya telah melihat dia memandang awak dengan ekspresi yang saya tidak lihat dalam masa yang lama, ekspresi seseorang yang mengenali sesuatu yang dia sangka telah hilang. Kesunyian yang menyusul adalah jenis yang tidak perlu diisi. Sarapan bersama kami hari ini, kata Makcik Halimah akhirnya melepaskan tangannya. Kami bertiga, sudah tiba masanya. Encik Amiruddin tiba pada pukul 11 pagi dengan berita. Dia bertemu dengan Dato' Razlan di bilik kerja dan kali ini pintu dibiarkan terbuka sedikit. Aisyah tidak mendengar segalanya, tetapi dia mendengar cukup sambil lalu di koridor dengan troli pembersih. Encik Amiruddin telah menemui salah seorang individu dari masa lalu Datin Sofia, seorang wanita dari Pulau Pinang, yang telah menandatangani perjanjian kerahsiaan 4 tahun lalu, selepas perceraian yang telah meninggalkan wanita itu tanpa separuh daripada apa yang dia miliki. Wanita itu tidak mahu bercakap secara terbuka, tetapi telah mengesahkan di luar rekod bahawa kaedahnya sama. Peguam Puan Surya Abdullah, klausa harta sepencarian yang sama, urutan yang sama, kita tidak boleh menggunakannya sebagai saksi, kata Encik Amiruddin, tetapi kita boleh menggunakannya sebagai corak untuk membina hujah niat jahat, dan niat jahat mengubah segalanya dalam kerangka undang-undang klausa itu. Berapa lama? Jika kita bergerak minggu ini, kita boleh mendapatkan injungsi ke atas aset sebelum dia memfailkan tuntutan rasmi. Itu memberi kita kedudukan.
Teruskan, kata Dato' Razlan. Aisyah terus berjalan. Apa yang berlaku selepas lawatan Ensik Amiruddin adalah lebih sukar. Dato' Razlan mencari Aisyah di balkoni, di mana dia sedang mengemas beberapa pokok pasu yang dimiliki Mak Cik Halimah dan yang telah dirobohkan oleh angin malam sebelumnya. Ada masa? Tentu. Mereka berdiri di antara pasu dengan langit masih kelabu di atas bandar. Saya ingin meminta sesuatu daripada awak, kata Dato' Razlan, dan saya mahu awak memikirkannya sebelum menjawab. Aisyah menunggu. Saya mahu awak jangan pergi. Ia mudah. Ia langsung. Ia adalah tepat apa adanya dan tidak cuba melakukan yang lain. Razlan adalah kali pertama dalam 6 bulan menggunakan namanya tanpa panggilan Encik di hadapan. Dia menyadarinya pada saat dia mengatakannya. Dia juga menyadarinya. Situasi dengan Datin Sofia akan menjadi rumit dalam beberapa minggu akan datang. Jika saya terus di sini, dia boleh membina naratif yang akan merugikan awak. Biarkan dia cakap apa sahaja yang dia mahu. Ia tidak semudah itu. Ya, ia semudah itu. Dato' Razlan memandangnya dengan ekspresi yang dia miliki apabila dia telah membuat keputusan dan tidak lagi menilai. Apa yang Datin Sofia bina bukanlah perkahwinan. Ia adalah kontrak dengan tarikh luput. Itu tidak berubah sama ada awak ada atau tidak. Apa yang berubah adalah perkara lain. Apa? Jika awak pergi, saya kehilangan satu-satunya orang di rumah ini yang mengatakan kebenaran kepada emak saya ketika tiada siapa yang melakukannya. Tanpa satu-satunya orang yang bercakap dengan saya tentang ketakutan, ketika saya fikir saya bercakap tentang pembinaan, dia berhenti sebentar, tanpa satu-satunya orang yang saya kenal, yang menjaga anak berusia hampir 3 tahun sendirian, dan tidak mengeluh, dan tidak meminta, dan tidak menuntut, dan yang berhak untuk diberitahu bahwa dia tidak perlu terus melakukannya sendirian. Aisyah memandangnya, matanya kering. Dia telah belajar untuk menjaga mata tetap kering pada saat-saat penting, tetapi sesuatu di rahangnya, sesuatu di garis bahunya, telah kendur tanpa dia minta. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku, katanya. Saya ada anak. Saya ada kehidupan di Pulau Pinang. Saya ada perkara yang perlu diselesaikan, yang tidak boleh diselesaikan dalam sehari. Saya tahu. Dan awak ada perceraian, peguam, aset untuk dilindungi dan syarikat untuk diuruskan. Saya juga tahu. Jadi, apa yang awak minta sebenarnya? Dato' Razlan berfikir seketika. Jangan buat keputusan untuk pergi kerana saya. Jika awak pergi, biarlah kerana awak mahu pergi. Bukan kerana awak fikir itu yang paling mudah untuk orang lain. Aisyah memandang pasu yang terbalik. Dia menegakkannya satu persatu sambil berfikir. Dato' Razlan tidak tergesa-gesa. Apabila dia selesai dengan yang terakhir, dia membersihkan tangannya di apron dan memandangnya. Beri saya masa, katanya, sepanjang yang awak perlukan. Petang itu Aisyah menelpon Siti. Dia tidak menunggu sehingga malam. Dia menelpon pada pukul 4 petang dari biliknya dengan pintu tertutup dan telepon digenggam erat di telinganya. Siti, saya perlu beritahu awak sesuatu. Apa yang berlaku? Tiada apa-apa yang buruk. Dia menarik nafas. Saya dah beritahu Dato' Razlan tentang Arif. Kesunyian di hujung sana berlangsung beberapa saat. Jadi, kata Siti akhirnya, dengan suara yang menanggung 4 tahun menanggung beban kakaknya tanpa Aisyah selalu memintanya. Saya tidak tahu lagi. Tetapi dia tahu dan dia tidak bertindak balas. Dengan cara yang saya takut dia akan bertindak balas. Bagaimana dia bertindak balas? Aisyah mengambil masa untuk menjawab dengan tenang, dengan hormat. Dia berhenti sebentar. Dia meminta saya untuk kekal. Siti tidak berkata apa-apa untuk seketika. Lu, cakaplah. Awak dah 3 tahun simpan nota dia dilipat dalam poket. Awak dah 6 bulan di rumah itu memberitahu diri awak bahawa awak di sana hanya untuk bekerja. Suaranya lembut tetapi tanpa berdolak dalih. Berapa lama lagi awak akan meyakinkan diri awak bahawa awak tidak mahu apa yang awak mahu? Aisyah terluka dengan ketepatan kakaknya. Ya rumit Siti, segalanya rumit. Arif juga rumit. Dan di sini kita. Satu jeda. Awak nak saya bawa dia? Apa? Arif. Awak nak saya bawa dia ke Kuala Lumpur. Aisyah menutup matanya. Image itu datang sendiri. Arif di dapur besar itu, Arif dengan Mak Cik Halimah dan cermin matanya dan bukunya. Arif berkata, Mama, dengan suara kepastian mutlak yang dimiliki kanak-kanak sebelum dunia mengajar mereka keraguan. Belum lagi katanya. Tapi tak lama lagi. Berapa lama lagi? Tak lama lagi Siti. Kakaknya menghela nafas. Baiklah. Dan kemudian lebih perlahan. Awak okey? Aisyah memandang dinding biliknya, bilik kecil di hujung kondominium, di mana dia telah menghabiskan 6 bulan tidur, dengan nota dilipat di dasar beg galasnya. Saya lebih baik daripada semalam, katanya. Itu sudah sesuatu. Dato' Razlan pergi ke bilik ibunya. Dia duduk di hadapannya seperti yang dia lakukan semasa kecil di kerusi rendah yang tidak digunakan oleh sesiapa,
kecuali dia dan diam seketika memandang lantai. Makcik Halimah menunggu. Emak, cakaplah. Kenapa Emak tak cakap awal-awal apa yang Emak nampak tentang Datin Sofia, apa yang sedang berlaku? Wanita tua itu memikirkannya dengan jujur. Sebab saya dah cakap dengan awak. Saya cakap kepada awak bahawa keadaan akan bertambah baik atau memburuk, bahawa ia tidak akan kekal sama. Dia berhenti sebentar. Tetapi ada perkara yang anak lelaki perlu lihat sendiri, Razlan. Kalau saya cakap semua, awak takkan nampak. Awak hanya akan dengar. Dan mendengar tidak sama dengan melihat. Dan tentang Aisyah, Makcik Halimah tersenyum. Tentang Aisyah saya nampak sejak hari pertama. Sejak dia masuk ke bilik ini dengan 2 cawan kopi dan duduk dengan saya tanpa saya perlu memintanya 2 kali. Dan Emak pun tak cakap apa-apa, tidak juga, dia memandangnya langsung. Kerana itu juga bukan sesuatu yang perlu dikatakan. Itu adalah sesuatu yang dilihat apabila seseorang sudah bersedia untuk melihatnya. Dato' Razlan mengangguk perlahan. Dia ada anak, katanya. Saya tahu, Emak tahu, tidak tahu, saya agak. Ada perkara yang hanya ada satu penjelasan, dan dalam kes Aisyah, penjelasannya selalu bahawa dia menanggung sesuatu yang sangat dia cintai, sehingga sukar untuk membicarakannya dengan mudah. Dato' Razlan terus memandang rantai yang dipakai ibunya di leher. Namanya Arif, katanya. Makcik Halimah menutup mata seketika. Arif, ulangnya, berapa umurnya? Satu kesunyian singkat, hangat. Saya nak kenal dia, katanya ringkas. Dato' Razlan mengangkat pandangan. Emak, masih banyak perkara yang... Dato' Razlan memotongnya dengan lembut. Saya dah 74 tahun dan berkerusi roda dan masa yang Tuhan nak bagi saya. Saya tak ada masa nak tunggu keadaan sempurna untuk kenal orang yang saya sayang. Dato' Razlan memandangnya seketika, kemudian tunduk ke hadapan dan mencium dahinya. Selamat malam, Emak. Selamat malam, anak. Dan apabila dia sudah berdiri, Razlan apa? Kali ini jangan lepaskan dia. Dia tidak mengatakannya sebagai celaan. Dia mengatakannya sebagai perkara penting terakhir yang seorang ibu katakan kepada anaknya apabila dia tahu dia tidak perlu mengulanginya lagi. Dato' Razlan mematikan lampu dan menutup pintu. Dan di koridor dia hanya berdiri seketika dengan mata terpejam dan sesuatu di dadanya yang bukan kesakitan, tetapi menyerupainya, berat segala yang telah ditanggung untuk sampai ke sini. Kemudian dia melepaskannya dan terus berjalan, tempat yang sepatutnya awak berada. 3 minggu kemudian, Kuala Lumpur bermula dengan matahari. Bukan matahari malu-malu hari-hari kelabu yang hampir tidak memanaskan. Matahari sebenar, yang turun dari menara dengan jelas dan mengisi kondominium melalui tingkap besar dan menjadikan segala-galanya kelihatan berbeza. Aisyah berada di dapur apabila dia mendengar loceng pintu. Siti tiba bersama Arif. Anak itu masuk ke kondominium dengan keseriusan yang dimiliki kanak-kanak berusia hampir 3 tahun apabila berada di tempat baru, melihat segalanya, menilai, tanpa melepaskan tangan makciknya lagi. Dia mempunyai rambut keriting ibunya dan mata gelap, dan cara berdiri dengan kaki yang teguh di lantai yang Aisyah kenali walaupun dia tidak tahu dari mana asalnya. Arif, kata Aisyah berlutut di hadapannya. Anak itu memandangnya seketika, dan kemudian melepaskan tangan Siti dan terus kepadanya. Mama, Aisyah memeluknya dengan kedua-dua tangan. Erat, dengan jenis pelukan yang bukan untuk menyapa, tetapi untuk mengenali. Arif membenamkan mukanya di leher Aisyah, dan dia menutup mata dan menarik nafas. Dan untuk seketika seluruh struktur bulan-bulan terakhir, bulan-bulan menanggung sendirian dan mengira sendirian dan membuat keputusan sendirian, akhirnya menjadi sesuatu yang bermakna untuk dilalui. Siti memerhatikan mereka dari pintu masuk dengan senyuman kakak yang telah menunggu ini lama. Hai, katanya dengan suara perlahan. Hai Siti. Aisyah bangun dengan Arif dalam pelukannya. Terima kasih kerana datang. Mana boleh tak datang. Dato' Razlan tiba di kondominium pada tengah hari. Dia datang dari mesyuarat dengan Encik Amiruddin. Keadaan dengan Datin Sofia bergerak ke arah yang betul. Injungsi ke atas aset telah diterima. Fail Puan Surya Abdullah telah didedahkan secara rasmi dan ada tanda-tanda bahawa Datin Sofia menilai keadaan, mula mempertimbangkan perjanjian luar mahkamah. Encik Amiruddin menguruskannya dengan kecekapan seseorang yang telah 12 tahun menunggu untuk menggunakan segala yang dia tahu. Dato' Razlan membuka pintu kondominium dan mendengar suara yang tidak pernah didengarnya sebelum ini di rumah itu. Suara kecil. Dari ruang tamu dia mengikut bunyi itu. Di ruang tamu, Makcik Halimah berada di kerusi rodanya di tepi meja rendah dan di hadapannya duduk di lantai bersila dengan keseriusan yang luar biasa. Ada seorang anak kecil berambut keriting yang sedang melihat dengan tumpuan mutlak buah catur yang telah disusun oleh wanita tua itu di atas papan. Ini,
kata Makcik Halimah, mengambil seekor kuda dan meletakkannya di hadapan anak itu. Namanya Kuda. Boleh awak sebut Kuda? Anak itu mengambilnya dengan kedua-dua tangan. Kuda, katanya. Hampir. Kuda, kuda. Makcik Halimah tersenyum dengan kesabaran dan kehangatan yang Dato' Razlan tidak pernah lihat selama bertahun-tahun, mungkin sejak dia sendiri masih kecil. Cukup untuk hari ini, katanya, kuda itu milik awak. Arif menggenggam buah itu ke dadanya dengan kepuasan mutlak. Dato' Razlan berdiri di pintu masuk ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Makcik Halimah mengangkat pandangan dan melihatnya, dan dalam ekspresinya ada sesuatu yang tenang dan lengkap, seperti wajah seseorang apabila sesuatu yang telah lama ditunggu akhirnya berlaku tepat seperti yang dijangka. Awak dah sampai, katanya ringkas. Saya dah sampai, emak. Arif, encik ini pemilik kuda. Anak itu mengangkat pandangan ke arah Dato' Razlan. Dia menilainya dengan pandangan langsung yang dimiliki kanak-kanak sebelum belajar menyembunyikan apa yang mereka fikirkan. Milik saya, kata Arif menggenggam buah itu lebih kuat. Makcik Halimah ketawa pendek dan ikhlas. Dato' Razlan juga. Ia milik awak, kata Dato' Razlan. Simpanlah. Arif mengangguk dengan kepuasan seseorang yang baru sahaja menyelesaikan rundingan menguntungkan dan kembali menumpukan perhatian kepada papan itu. Aisyah menemui mereka begitu, apabila dia kembali selepas menemani Siti keluar. Dia berhenti di pintu masuk ruang tamu. Dato' Razlan memandangnya dari seberang bilik. Makcik Halimah dengan senyumannya yang tenang. Arif di lantai dengan buah catur kuda digenggam di tangannya. Ia adalah image yang tidak dia rancang, yang tidak dia kira, yang tidak masuk ke dalam mana-mana senario yang telah dibinanya sepanjang bulan-bulan mengukur dan mengawal dan memutuskan dengan kepala apa yang hati sudah putuskan lama dahulu. Macam mana awak? Tanya Dato' Razlan. Baik, katanya. Encik Amiruddin menelefon semasa awak sampai. Dia kata dia nak saya beritahu awak yang hakim dah tanda tangan pagi ini. Saya tahu, saya dah cakap dengan dia. Seketika yang singkat, biasa, begitu biasa, sehingga sedikit menyakitkan kerana betapa sukarnya untuk mencapainya. Arif mengangkat pandangan dari papan. Mama, katanya, kuda. Ya sayang, milik saya, milik awak. Ya, anak itu kembali ke papan dengan puas hati. Makcik Halimah memandang kedua-duanya dengan ketenangan orang yang telah hidup cukup lama untuk tahu bila sesuatu berada di tempatnya. Saya nak berehat sebentar, katanya mengemaskan tangannya di atas lengan kerusi. Arif, awak nak teman saya? Anak itu bangun dari lantai dengan kuda masih di tangan dan pergi ke sisi kerusi tanpa diminta dua kali. Makcik Halimah mula bergerak ke koridor dan Arif berjalan di sisinya, serius dan formal, seolah-olah menemani seorang wanita tua berkerusi roda adalah tepat apa yang dia rancang untuk lakukan pada petangnya. Di pintu masuk koridor, wanita tua itu berhenti dan memandang ke belakang sekali. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang mereka dan teruskan. Dato' Razlan dan Aisyah tinggal sendirian di ruang tamu. Matahari petang masuk melalui tingkap besar dan menjadikan segalanya mempunyai kualiti perkara yang telah berlaku dan tidak perlu dijelaskan. Dato' Razlan pergi ke tempat dia berada, tidak tergesa-gesa, dengan ketenangan keputusan yang telah dibuat dan hanya menunggu masa untuk dinamakan. Apa yang berlaku sekarang? Tanya Aisyah. Itu adalah soalan yang sama seperti biasa, yang telah ditanyanya dalam diam sejak hari pertama dia melangkah masuk ke pintu itu. Sekarang banyak perkara akan berlaku, kata Dato' Razlan. Perseraian akan mengambil masa, situasi undang-undang akan rumit untuk beberapa bulan. Dia berhenti sebentar. Arif memerlukan tempat yang stabil. Awak perlu berhenti hidup seolah-olah awak akan pergi bila-bila masa. Saya tidak tahu hidup cara lain. Saya tahu, dia melangkah selangkah lagi. Sebab itu saya minta awak belajar di sini. Di mana saya boleh melihatnya? Aisyah memandangnya. Dia telah menghabiskan 3 tahun membawa nota dilipat di dalam poketnya. Dia telah menghabiskan 6 bulan memberitahu dirinya bahwa dia di sana hanya untuk bekerja. Dia telah menghabiskan seluruh kehidupan dewasanya belajar bahwa perkara yang sukar ditanggung sendirian kerana meminta bantuan adalah kemewahan yang tidak selalu mampu dibayar. Dan kini dia berada di sini di ruang tamu ini dengan matahari masuk melalui tingkap, dengan anaknya belajar menyebut kuda di bilik seorang wanita tua yang telah menerimanya dalam 5 menit dengan seorang lelaki, memberitahunya untuk kekal dengan cara yang bukan hutang atau kasihan atau kewajipan. Ia adalah pilihan. Razlan, katanya, beritahu saya bila awak berhenti jadi bos saya. Dia menunggu. Kita perlu bercakap banyak perkara. Segala yang awak mahu, perkara-perkara sukar juga. Dan saya tidak tahu bagaimana ia akan berakhir. Saya juga tidak. Dia terus memandangnya. Tetapi saya tahu, saya mahu mencari tahu, dan saya tahu satu-satunya cara
untuk mencari tahu adalah tanpa sesiapa pun di antara kita memandang pintu keluar semasa kita bercakap. Aisyah menunduk seketika, kemudian mengangkatnya. Baiklah, katanya. Itu bukan penghujung film, tiada musik atau isyarat dramatik. Ia hanya itu. Dua orang bersetuju di ruang tamu dengan matahari petang, dengan seorang anak kecil di bilik sebelah belajar nama-nama buah catur. Dengan segala yang rumit masih di hadapan dan buat pertama kali dalam masa yang lama itu, tidak terasa seperti ancaman. Malam itu, selepas Arif tidur di bilik yang telah disiapkan Aisyah untuknya, dengan barang-barang yang dibawa Siti dalam bagnya, Aisyah pergi ke tingkap ruang tamu. Kuala Lumpur terang benderang di bawah, menara-menara gelap dan sunyi di latar belakang, pemandangan yang sama seperti biasa, tetapi dilihat dari tempat yang berbeza, dari tempat seseorang yang kekal. Dato' Razlan datang ke ruang tamu dan berhenti di sisinya. Mereka tidak berkata apa-apa untuk seketika. Dia tidur? Tanyanya. Lena mati. Ambil masa 5 menit. 1 jeda. Dia ada tenaga awak yang terbalik. Awak tak berhenti sehingga awak berhenti sepenuhnya. Dato' Razlan memandangnya. Itu adalah jenaka pertama, perkara pertama yang dikatakan tanpa mengira. Aisyah menyadarinya pada saat dia mengatakannya dan tidak tahu sama ada untuk ketawa atau tidak. Dato' Razlan tersenyum perlahan. 3 tahun dan awak hanya kenal saya melalui 1 nota dan 1 surat, katanya. Dan bagaimana awak menulis tentang pembinaan sedangkan awak sebenarnya menulis tentang ketakutan. Dia menghela nafas dengan sesuatu yang hampir seperti ketawa. Itu 4 tahun lalu. Orang tak banyak berubah. Tidak, dia memandangnya. Tak banyak berubah. Kesunyian yang menyusul adalah jenis yang tidak membebankan, yang seseorang boleh mendiaminya tanpa menelan kos apa-apa. Di luar Kuala Lumpur terus berdenyut. Kereta, lampu, bunyi yang diredam oleh kaca, dunia berfungsi dengan ketidakpedulian biasanya terhadap perkara-perkara kecil dan besar yang berlaku di dalam kondominium. Esok, kata Aisyah, kita perlu bercakap tentang perkara praktikal. Esok dan lusa juga, dan akan ada hari-hari sukar, mungkin banyak. Dan Arif akan meragam teruk jika tak cukup tidur. Dato' Razlan memandangnya dari sisi. Itu saya uruskan. Awak tak tahu apa yang awak cakap, mungkin tidak. 1 jeda, tapi saya nak tahu. Aisyah memandangnya. Dia mengekalkan pandangan itu untuk masa yang lama, tanpa tergesa-gesa. Baiklah, katanya akhirnya. Dan perkataan tunggal itu, yang diucapkan tanpa drama dan tanpa janji yang mustahil, sudah cukup. Kerana kadang-kadang perkara yang paling besar tidak muat dalam ayat-ayat besar. Kadang-kadang ia muat tepat dalam itu. Dalam satu baik yang diucapkan dengan jujur, di hadapan tingkap dengan seorang anak kecil tidur di bilik sebelah, dan seorang wanita tua yang sudah tahu penghujungnya sebelum kedua-duanya melihatnya. Makcik Halimah, di biliknya memegang rantai di antara jari jemarinya dalam kegelapan. Dia tidak berdoa, dia hanya berfikir. Dia memikirkan suaminya, yang pernah memberitahunya bahwa keluarga tidak selalu lengkap dari awal. Kadang-kadang ia dibina perlahan-lahan dengan kepingan yang kelihatan tidak sesuai, sehingga tiba-tiba sesuai. Dia memikirkan Arif berkata, "Kuda," dengan keseriusannya sebagai anak kecil yang mengambil serius segala-galanya. Dia memikirkan Dato' Razlan memandang Aisyah dengan ekspresi yang tidak pernah dilihatnya sejak lama. Dia memikirkan bahwa 74 tahun memberi banyak peluang untuk melihat banyak perkara yang tidak berjalan lancar dan juga sekali-sekala yang berjalan lancar. Dia menggenggam jari jemarinya pada rantai itu. "Sudah," katanya dalam kegelapan, dengan suara yang sangat perlahan, seolah-olah dia bercakap dengan seseorang yang tiada di bilik itu, tetapi yang dia rasakan dekat juga. Sudah, dan dia tertidur dengan ketenangan mereka yang telah melihat cukup untuk tahu bahwa kali ini memang keadaan berjalan lancar.